Lalu kenyang tapi tunggu dulu, sekejap lagi saya akan jawab ya. Okey, kita nantikan lebih sikit lagi yang datang kat sini. Betul. Biasanya kalau ikutkan dalam bahasa Melayu, orang tamak selalu rugi tapi dari segi makan, macam Gas sendiri memiliki restoran. Waalaikumsalam. Saya bawa balik petugas tadi. Petugas. Awak pengawas? Saya ketua mawas. Mawas. Saya akan pengganas tadi. Silakan duduk. Campak itu. Tak apalah, hari ni dia nak pandai, elok-elok sikit perangai. Nanti mungkin lepas keluar kelas nanti dia akan terus jadi orang yang budiman, kan? Tak ada masalah. Dia memang cikgu, dia memang. Saya orang apa boleh? Pakai baju ketat-ketat macam ni boleh ke kat sekolah? Boleh kok, pasal saya memang anak pengetua. Awak anak pengetua. Kalau pengetua tu saya macam mana? Mama. Saya kadang-kadang lupa. Badang ni orangnya sangat spontan Saya yang merah kat sini. Rosak akhlak saya kat sini nanti. Okey, silakan masuk. Okey, sekarang dah ada 4,300 orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan MC Plus membawakan khas demonstrasi dan juga sedikit tip panduan kepada anak-anak murid calon-calon SPM 2023 untuk menghadapi ujian lisan, ujian bertutur pada hari esok. Tapi kita ada beberapa peringkat, ada esok, ada yang lusa, ada yang tulat. Okay? Jadi harap-harap dengan dengan perkongsian yang saya bawakan hari ini bersama dengan kawan-kawan saya dari MC Plus dapat bagi manfaat kepada semua. Semua okey ke anak-anak saya dekat dalam talian, okey ke? Anak-anak saya kat depan saya dah tahu dah, mereka memang baik-baik saja. Walaupun nampak muka berkerut, muka tak tenang kat sini Okey, semua okey, alhamdulillah. Okay. Adakah semua boleh dengar suara saya dengan clear, dengan jelas? Boleh Aduh, ada orang panggil saya mama tadi. Saya nampak okey mama dia panggil saya. Jangan lebih kan mak saya. Okey, pertama sekali saya Cikgu Zack Kirana. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar dari MC Plus. Hari ini saya mewakili tim MC Plus ingin membantu anak-anak calon-calon SPM untuk menghadapi hari esok. Saya tahu semuanya berdebar. Okey, dari semalam lagi ramai yang kelam kabut dekat ruangan komen perkongsian saya. Okey. Jadi terlebih dahulu sebelum saya mulakan, boleh tak semua yang dekat rumah tu kita bacakan doa dulu boleh? Kelas saya walaupun nampak rambut saya aneh sikit tapi saya mesti berdoa. Okey, jom kita baca doa dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Bila baca doa barulah terang hati, betul tak ya betul. Okey. Boleh tak kita minta anak-anak murid kita perkenalkan diri? Siapa nama awak? Saya Mubin. Mobil Al-Maklum. Umur awak berapa? Saya 36 tu. 36. Okey, nak sama umur dengan saya ke apa ni? Ya betul. Ya betul. Lepas bapak saya meninggal, saya kahwin dengan mak baru. Okey, siapa nama? Yang ni nampak macam baik saja orangnya. Siapa namanya? Ya, Assalamualaikum cikgu. Nama saya Salam. Iqbal. Saya anak murid cikgu lah. Anak murid saya. Tapi nampak rambut jambul macam tu, apa rahsia dia? Dia yang buat kan cikgu. Oh, dia buatkan. Baik awak Nampak macam ganas tadi tapi hati dia berbunga-bunga. Dia paksa cikgu. Yang silau di belakang, siapa namanya? Anak saya Topocha Kim Syahmi. Kim Syahmi. Dia panggil Kim ke panggil Syah tu panggil Mi? Panggil Kim. Kim, okey. Kesian, cita-cita dia tinggi sebenarnya Okay. Sebelahnya nampak ni mesti penyanyi kat sekolah ni. Bukan. Dia keluar bukan, dia tak tahu cakap apa. Okey. Saya Ifuat, tapi dekat sekolah orang panggil saya Topek. Topek. Sebab? So, saya kat luar gangster. Dekat dalam kelas? Baik. Baik, okey. Okay. Tak ada orang, biasanya orang baik mengaku baik saya tak apa nak percaya. Yang belakang sekali, yang paling ringan sekali. Cikgu, nama saya Ghazali. Ghazali bil ringan. Apa cita-cita awak? Apa cita-cita awak? Apa cita-cita saya nak menjadi seorang businessman yang boleh makan banyak. Okey, maksudnya perniagaan makanan nanti InsyaAllah, percaya. amin. Boleh belajar daripada ni. Ni juara ekonomi perdagangan. Baik. Ni juara Tasawuf jangan lupa mak. Okey. Tadi mama mak pula. Okey, so adakah anak-anak saya sudah bersedia?
Ready? Ready? InsyaAllah. Saya Okey. sabar. Oh, bersedia. Sedia? Okey, terlebih dahulu saya nak bagi kredit kepada sahabat-sahabat saya dari SMK Jinjang, guru-guru hebat yang membenarkan saya untuk menimba ilmu tentang ujian bertutur memandangkan ada perubahan format pada tahun ini. Makanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Sir Syukri Ayub iaitu ketua bidang di sekolah SMK Jinjang. Okey, juga kepada Puan Razilatul iaitu ketua panitia BM di SMK Jinjang. Juga dua orang lagi guru BM yang hebat dekat sana, Puan Maria dan juga Puan Rosnah. Jadi hari ini saya niatkan pahala untuk mereka juga. Okey, jadi harap-harap apa yang saya kongsikan ini juga menjadi manfaat kepada mereka. Okey, right. Okey, so jom kita mulakan hari ini. Saya akan flow kita, perjalanan kelas kita hari ini. Pertama, saya akan ajarkan dari segi format apa yang akan ada. Okey, macam mana perjalanan anak-anak murid ketika ujian itu berlangsung. Okey, dan kemudian saya akan sertakan teknik. Saya tahu dah ramai orang tanya macam mana nak menyelit, macam mana kita nak mulakan, macam mana kita nak pass kepada kawan kita kat sebelah ketika kita berbincang. Okey, jadi jangan risau, sekejap lagi saya dah take note semua dari semalam lagi. Saya dah ambil soalan-soalan tu. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey. Saya nampak komen-komen dekat situ, jadi boleh kongsikan kepada kawan-kawan, jadi saya boleh tengok lagi apakah masalah-masalah anda sebenarnya. Okey. So sekarang ni ujian lisan bertutur merupakan kertas 3 untuk kertas bahasa Melayu. Okey. So apa yang anak-anak saya yang akan dia kata kepala sebadang menghalang, dia kata. Marahlah sikit kat dia orang. Okey. Dia campur merajuk padahal anugerah guru yang kuat mengajuk bukan dia. Okey. Okey, jangan bawa diri jauh sangat nanti saya rindu susah. Okey. Alright, so jadi ujian bertutur anda akan menghadapi dua bahagian anak-anak murid. Jadi jap lagi awak jangan pandang sebelah mata, jap lagi saya akan test awak. Saya akan uji awak. Awak akan menjalani peperiksaan bersama dengan saya ya. Okey, cikgu. Okey. So, kita ada dua bahagian iaitu individu dan juga berkumpulan. Individu maksudnya seorang-seorang lah. Tapi biasanya KPM membawa cinta untuk awak. Ada pentaksir bersama dengan awak. Okay. Cikgu pentaksir tu bermaksud? Pentaksir ialah orang yang memberi nilai, markah kepada awak. Jadi orang kata apa, ni ada ni lah. Okey. Risau saya takut saya tersalah sebut perkataan yang ni kan. Okey. Right, jadi orang itu akan bagi markah kepada kita mengikut rubrik penskoran. Maksudnya apakah kriteria yang diperlukan. Okey, right. So individu yang ni awak akan diberikan bahan rangsangan bersama dengan petikan yang panjang dekat situ. Okey. Jadi markah yang kita bawa ialah 40 markah. Okey, 40 markah ni sebenarnya banyaklah. Okey, jadi jangan main-main ya. Jadi kita nanti saya akan bagi tahu apakah kriteria yang akan dikira sebagai orang yang awak saya denda baru tahu. Okey. Sebagai orang yang cemerlang dekat dalam ujian bertutur. Okey. Untuk berkumpulan pula, berkumpulan mesti akan dibuat selepas selesainya individu. Sebab semua ahli kumpulan akan berkumpul selepas settle lah, selepas selesai individu. Yang mana yang ni subjektif respon terbuka. Maksudnya soalan dia soalan umum lah. Okey, contohnya dia minta cara-cara untuk itu, contoh dia minta punca-punca itu, contoh. Okey, jadi dia tak ada gambar. Okey, jadi yang ini berkumpulan. Walaupun berkumpulan anda masih lagi perlu orang kata apa, markah akan diberi secara individu. Okey, jadi dekat sini adalah kriteria yang akan ditimbangkan. Okey, right. Okey, pertama saya akan ceritakan awak akan duduk kat mana ketika ujian bertutur itu. Okey, pertama sekali semua anak-anak murid ini pergerakan individu ya, individu. Okey, jadi kat sini saya bulatkan supaya awak nampak right. So ini individu Untuk individu, perkara pertama awak akan duduk di bilik menunggu, bukan menunggu jodoh. Bukan menunggu jodoh. Tapi yang ni semua dah berjodohan ke belum? Alhamdulillah ada. Berjodohan satu. Berjodohan satu. Maksudnya ada lagi lah semua juga orang rumah tak tengok live ni ya. Risau saya ya. Okey, bilik menunggu, calon-calon semua perlu hadir sekurang-kurangnya 10 minit sebelum ujian. Okey, bilik menunggu ni dia tak menyebabkan awak sunyi sebab ada lagi orang lain kat situ lah. Okey, untuk menunggu giliran. Dan dekat sini awak perlu menyemak butiran diri dalam borang markah induk yang mana awak perlu membawa kad pengenalan sekali lah. Untuk dicek betul tak awak ni orang Malaysia, betul tak awak ni dah calon-calon SPM. Okey, jadi itu dia. Okey, seterusnya awak perlu baca bahan bacaan secara mentalis. Mentalis ni maksudnya baca dalam kepala lah, baca sendiri. Okey, jangan jadikan itu sebagai bahan untuk zikir lah. Risau saya kan. Okey, jadi bahan secara mentalis maksudnya macam saya kata, nanti saya akan tunjukkan contoh soalan. Okey, awak perlu baca. Siapa yang akan bagi? Yang akan berikan kepada awak ialah pengawas peperiksaan. Okey, pengawas peperiksaan akan bagi, awak akan baca dekat dalam bilik tu.
Selesai saja masa awak menunggu, awak nak exam dah ni secara individu, awak perlu serahkan kembali kertas itu kepada pengawas peperiksaan. Okey. Dan kemudian apa yang perlu awak buat, awak pergi masuk ke bilik ujian. Dan masuk bilik ujian ni memang akan ada pentaksir lah. Okey, ada pentaksir dan awak perlu tunjukkan kad pengenalan lagi sekali. Okey. Awak perlu baca kuat petikan dan jawab soalan dalam 3 hingga 5 minit. Okey, dekat sinilah saya tahu ramai yang akan minta tips sekejap lagi. Tapi saya takkan kongsikan tips lagi. Saya akan kongsikan dulu perjalanan dulu. Okey, nanti saya akan kongsikan untuk individu apa yang perlu awak buat, untuk berkumpulan apa yang perlu awak buat ya. Okey, so awak perlu baca petikan dengan kuat. Kuat tu tak adalah sampai buat pentaksir kita pekak. Jangan macam tu marah pula member ya, jangan. Tapi maksud kuat itulah dengan jelas. Baca dengan jelas ya. Contoh cuba baca satu ayat dengan jelas. Boleh. Saya merupakan seorang pengawas yang berkaliber dan berintegriti di SMKM C+. Hebatnya tata bahasa semua yang sempurna. Tepuk tangan untuk dia. Itu dia. Cikgu jumpa dia duduk boleh? Jumpa duduk. Risau juga saya sekejap lagi dia ambil alih tempat saya ya. Okey. Dia kata baca kuat petikan tu maksudnya awak baca dengan jelas. Okey. Tolong baca, janganlah baca lambat sangat, tapi maksudnya sebiji-sebiji perkataan tu dituturkan dengan sempurnalah. Okey. Janganlah ada slang-slang. Boleh Iqbal tunjukkan contoh antara cara bercakap yang ada slang? Lorat ke? Lorat ke tak kisah. Maksudnya kalau macam nak cakap perak lah. Nak cakap perak macam tu. Jadi awak ni belajarnya dekat SMK MC+. Okey. Boleh gitu. Kata elakkanlah daripada berlorat dekat dalam tu. Oh, tak boleh lorat? Tak boleh. Okey, sebab sebutan kita biarlah sebagai penutur jati bahasa Melayu sebenarnya. Maksudnya cikgu, kalau yelah kita ada orang Sabah, ada orang Kelantan, ada orang Pahang. Okey. So maksudnya bunyi tu ada lagi tapi tak adalah terlalu pekat. Ketara. Pandai awak. Apa tadi nama awak tadi? Mubin. Mubin. Susah betul nak nama Mubin. Okey, seterusnya dia kata jawab soalan dalam tempoh 3 hingga 5 minit. Okey. So 3 hingga 5 minit ni ingat jaga adab dan juga etika. Tapi tengok kat sini semuanya nampak beretika lah. Beradab juga. Lelaki Kim nampak sangat beretika. Sangat beradab Nampak beradab ya. Okey, jadi maksudnya bagilah salam ketika awak dibenarkan masuk bilik ujian. Memang tak ada markah, tapi sekurang-kurangnya awak bagi sejuk hati kepada pentaksir. Kita nak bodik dia ni. Okey, jadi bagi salam, okey, dia bagi duduk, awak ucapkan terima kasih contohnya. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini saya akan terus ceritakan. Okey. So dalam bilik ujian ini awak bersama dengan pentaksir, awak akan diberikan satu soalan. Okey, soalan dia berbentuk begini. Sekejap. Soalan dia berbentuk begini. Saya tunjukkan contoh soalan ya. Saya ada sertakan contoh soalan. Macam mana? Okay, sorry. Okay. Itu memang password ya. Itu bahasa aneh. Itu bahasa aneh ya. Okey, contoh soalan individu awak akan diberikan satu tema. Contohnya tema ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Okey, ini memang makanan Mubin lah. Dia kata ekonomi kan. Tapi sebut keusahawanan ini makanan Ghazali. So itu dia. Contohnya dekat sini sukan. Awak akan dapat gambar. Memang akan dapat yang sebab tu dipanggil bahan rangsangan kita panggil ya. Okey, dan kemudian awak akan diberikan satu petikan panjang. Yang inilah yang awak kena dia kata baca dengan kuat tu. Okey, tapi kuat tu bermaksud dengan jelas. So maksudnya daripada perkataan pertama sampai perkataan terakhir pastikan awak baca dengan jelas. Jadi ini tapi jangan baca sekadar baca. Baca simpan sikit dalam kepala. Sebab apa? Sebab awak perlu menjawab 4 soalan. Okey, ingat untuk individu awak perlu menjawab 4 soalan. 2 soalan pertama ialah soalan berdasarkan petikan. Sebab itu, ya betul. Sebab itulah kita kena baca dan faham. Sebab apa? Sebab awak perlu jawab 2 soalan yang pertama berdasarkan petikan. 2 soalan lagi dia mesti tentang kebat. Kena baca tema tak cikgu? Awak nak baca pun tak ada masalah. Lagi bagus awak baca dari tema ke bawah. Okey, jadi itu penting. Lagi pun tema bukan panjang sangat kan, okey. Tapi sebenarnya yang wajib awak baca ialah petikan dia lah. Okey. Right, jadi pesanan saya, ada orang gabra sampai dia baca ni kan, dia baca kosong, kepala dia tak ada imajinasi langsung. Macam awak kan semua macam suka berangan kan. Jadi masa baca tu mungkin nampaklah contohnya hubungan rasmi awak nampak orang bersalam contoh kan. Jadi itu penting imajinasi sebenarnya. Okey. Jadi bila baca tu maksudnya kita boleh faham. Kita dapat gambaran kan. Saya risau sebab apa? Bila ada 4 soalan, soalan pertama dan soalan kedua saya kata mesti dalam petikan. Andai kata awak tembak, contohnya ditanya sepatutnya jawapan dia kat sini. Tapi awak gabra, awak ambil jawapan yang ada kat sini. Contoh kalau dah kosong, tak boleh buat apa dah. Okey, ingat masa yang awak ada 3 hingga 5 minit sahaja untuk menjawab 4 soalan tu. Membaca dan menjawab 4 soalan. Okey? Baca tu boleh rujuk tak boleh?
boleh rujuk sebab memang kertas tu ada dengan awak. Oh, Kertas tu, sekeping tu memang ada dengan awak. Jadi maksudnya macam kertas ni kan. Okey, awak akan dapat sekeping dekat awak, depan awak adalah pentaksi. Okey, jadi awak kena carilah jawapan dia kat sini. Awak tak perlu hafal pun. Tak perlu hafal, jangan takut. Tak perlu hafal. Okey, jadi itu tak adalah satu masalah besar pun kan. Cuma nak tengok awak bercakap lah. Okey, jadi kenapa saya kata jangan sembarangan tembak? Ini ingat sebab kalau once awak salah, memang salah dah. Dia tak akan datang balik dah soalan tu. Tapi saya bagi contoh satu keadaan. Awak jenis seorang yang awak tak pasti lagi jawapan dia. Okay, awak tak pasti jawapan dia sampai pentaksi tengok, budak ni lambat pula jawab. So dia terus pergi kepada soalan yang kedua. Soalan pertama tak jawab lagi. Dia terus jawab soalan kedua, lepas tu teruskan lagi 3, 4. Andai kata ada lagi tempoh 5 minit, dia akan boleh patah balik soalan nombor 1. Jadi kita boleh betulkan. Bukan betulkan, kita boleh cari dengan lebih sempurna. Faham. Jadi pastikan awak langsung tidak tembak apa-apa sebab kalau salah, salah. Jadi dalam tempoh 3 hingga 5 minit tu, selagi awak tak yakin lagi semua jawapan dia, jadi awak simpan dulu. Nanti yang terakhir sekali sebelum habis 5 minit, awak pastikan semuanya sempurna. Okay, jadi ingat, jangan tembak jawapan. Okay, alright. So itu dia. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya ya. Sekejap cikgu. Maksudnya 3 hingga 5 minit tu baca dengan jawapan sekali lah. Baca dengan dengan jawab jawapan. Jawapan tu sebab dia adalah ujian lisan kan. Jadi kalau contohnya saya pentaksir, saya akan terus tanyalah. Contohnya contoh soalan, saya ambil soalan kebat lah kan. Okey, pada pandangan anda, apakah cara yang perlu dilakukan sebelum mengadakan rumah terbuka? Itu contohnya soalan nombor 3 lah. Okey, lepas tu awak akan jawablah. Pada pendapat saya, antara cara yang boleh dilakukan sebelum kita melakukan rumah terbuka adalah dengan contoh. Terus jawab. Satu cukuplah satu. Satu saya biasanya isi, awak bagi isi, tetapi sebenarnya awak perlukan huraian juga berdasarkan rubrik pensyukuran. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sekejap lagi dekat dalam teknik saya akan ceritakan. Okey, saya akan terus tunjukkan rubrik pensyukuran, apakah kriteria yang diperlukan. Okey, alright. Kalau tak guna bahasa baku kena tolak ke? Soalan yang sangat baik. Okey. Bahasa baku ini sebenarnya sebutan. Okey, sebutan. Dia bukanlah tentang bahasa sebenarnya, sebutan. Jadi kalau ikutkan sebutan standard kita, selalunya kita tak pakai bahasa baku, okey? Tapi kalau nak cakap dalam bahasa baku tak ada masalah. Cumanya kalau mengganggu awak untuk dapatkan idea, sebab bahasa baku bukanlah yang kita amalkan kan. Okey, jadi kalau mengganggu awak untuk dapatkan idea, untuk berkomunikasi dengan member sebelah, mana tahu cakap bahasa baku, pada pendapat saya sebenarnya kerajaan pada hari ini, member kat sebelah dah terbelahak. Okay, sebab apa? Sebab tengok awak dalam keadaan yang aneh. Okay? Jadi, untuk tidak mengganggulah perjalanan perbincangan awak, elakkanlah. Tidak ada masalah asalkan awak ada tata bahasa yang baik, awak ada huraian yang baik, okay? Awak jaga tutur kata, perkataan awak jelas. Itu sahaja. Dan perkataan awak ada kat dalam kamus. Itu yang paling penting. Perlukah waktu saya menjawab tu, perlukah saya menjawab dalam keadaan yang bahasa, orang kata bahasa astral maksudnya? Oh, bahasa indah, bahasa tinggi lah maksudnya. Perlu ke? Okey, saya satu je pesanan saya ya. Kepada mereka yang memang awak faham apa yang awak cakap dan awak rasa orang akan faham apa yang awak cakap, tak ada masalah. Selagi perkataan itu memang wujud dekat dalam bahasa Melayu, awak boleh pakai. Tetapi awak kena fikir, kalau awak persendirian mungkinlah secara individu awak boleh buat. Okey, tetapi pastikan yang itu merangkumi jawapan awak. Janganlah untuk awak just buat untuk pendahuluan saja, jangan. Okey, tapi kalau dia termasuk dalam isi, tak ada masalah. Dalam huraian tak ada masalah. Bagus soalan ni. Cikgu, kalau saya punya ayat tu banyak penggunaan sinkof, ada masalah tak? Sinkof maksudnya singkatan kata? Ya. Itu pun antara gangguan yang diberikan. Okey, sebab apa? Sebab kita perlu ada kosakata yang sempurna. Okey, jadi kalau boleh elakkanlah. Okey, tetapi sinkof itu pun sebenarnya salah satu perkara dekat dalam gaya bahasa. Okey, bukanlah isu besar. Okey, asalkan dia ada makna. Okey. Alright, so jom kita pergi kepada seterusnya. Okey, selepas awak baca, awak jawab soalan itu selama 3 hingga 5 minit. Okey, saya tengok soalan jap. Kena beradab. Okey, right. Okey, soalan yang sangat bagus. Ada satu soalan. Macam mana kalau kita nak suruh pentaksir ulang balik? Andai katalah awak sebagai calon, awak tak dengar, alamak kenapa tak dengar? Nak tanya balik, biar beradab. Okey? Saya risau kalau awak tak tanya, awak tak boleh jawab. Betul tak? Sebab awak tak tahu apa yang ditanya, kan? Jadi awak nak kena tanya juga. Okey, ada orang betapa dia introvert, okey? Jadi anak-anak saya introvert, okey, kali ini tukar sikitlah, sekejap saja sikap awak, sifat awak tu tukar sekejap saja, ya. Yang mana pernah keadaan sebab dia terlalu introvert, dia tak biasa bertanya. Jadi bila dia tak jelas apa yang pentaksir tanya, dia pakat jawab je dengan apa yang dia anggap yang didengar. Padahal sebenarnya dia sendiri pun tak pasti. Jangan buat macam tu. Anak-anak saya yang introvert dengar ini betul-betul. Okay? Jadi cara yang terbaik ialah beradab ketika minta diulang. Contoh, minta maaf cikgu, boleh cikgu ulang kembali soalan tadi?
Tak perlulah explain. Saya tidak apa dengar kerana saya ada masalah pendengaran. Tak payah dik. Ulang saja. Sebab kalau tidak awak akan membuang masa. Okey, tak payah cerita pagi tadi air masuk dalam telinga, tak payah dik. Okey, itu akan mengganggu saja ya. Maksudnya cikgu, benda ni mental juga Mental. psikologi Sebenarnya masalah pelajar saya tahu masalahnya ialah mereka tidak biasa bercakap dalam bahasa Melayu yang lengkap. Oh. Automatik bila kita terlalu berhati-hati idea pun hilang. Itu biasa berlaku. So kena Okey. tenang lah. Kena tenang lah. Macam Semua Okey. macam tadi Iqbal cakap so kena tenang lah. So jadi kalau kita So sangat kena lah. Sebab tu saya kata, sebab kosa kata, sebab inilah ujian bertutur bahasa Melayu kan. Ingat kita bukan Mak Saleh. Kita masalah. Okey, jadi bahasa yang kita pakai sebab ujian bertutur bahasa Melayu, kenalah cakap dekat dalam bahasa Melayu lah. Okey. Tapi ada satu soalan tadi, tadi saya perasan soalan tapi tiba-tiba saya lupa sebab tengok kalau minta ulang. tak ada masalah. Tak ada masalah sebab itulah lisan kan. Itu kan bertutur. Itu kan bertutur. Oh, Tap- satu lagi yang 3 hingga 5 minit tu, bila start dia? 3 hingga 5 minit. Okey. Waktu akan mula dikira ketika awak membaca petikan. Oh. Dah duduk kan? Baca petikan, maksudnya petikan yang saya bagi tadi tu, saya tunjuk kan? Baca yang isukan tu kan? Masa awak dah pun dikira ketika itu. Oh. Sebab tu 3 hingga 5 minit ini bermula ketika awak membaca petikan. Baca petikan dengan kuat. Okay? Alright, okay. Okay, ada limit. Okay, alright. Okay, tak ada limit. Awak kena pakai 3 hingga 5 minit dengan baik. Okay. Tapi ada satu benda, saya tahu ada anak-anak yang hebat berbahasa. Yang idea dia yang tak pernah kering, okay? Boleh ke cikgu kalau kita habis dalam masa 3 minit? Tak ada masalah. Kalau awak memang dah bagus, 3 minit dah settle, boleh keluar. Tapi satulah gangguan mental kepada member yang seterusnya. Cepat yang kau keluar kan? Okey. Jadi saya yakinlah anak-anak akan duduk dalam tempoh 4 hingga 5 minit lah biasanya ya. Okey, jadi ingat kalau okey tadi ada cakap macam mana kalau gabra, macam mana kalau berdebar, okey. Saya bagi satu tips lah. Awak biasa hebat dalam sains kan? Mesti faham bila kita berdebar, otak kita pun rasa macam tak terkawal kan, tak boleh fikir. Dia akan mengganggu pernafasan, betul? Dia akan mengganggu pernafasan kan, jantung laju, pernafasan laju. Cara yang terbaik ialah ketika awak duduk, ambil masa dulu untuk tarik nafas dalam, cuba kawal nafas awak ketika awak hembus. Okey, bagi awak dalam keadaan jantung awak kembali berdetak dalam keadaan yang normal kembali. Biasanya 2-3 kali bernafas lah biasanya. Itu pengalaman saya lah. Okey, betul tak? Betul. Betul kan? Jadi jaga pernafasan. Boleh nak tambah tips satu cikgu? Okey, boleh. Salah satu cara untuk bagi tenang cepat adalah dengan lembikkan bahu. Lembikkan bahu Okey, sekarang ni kita semua boleh try Okey. Lembikkan bahu macam, tapi janganlah sampai jatuh. Lembikkan macam ni semua. lah. Dia ada tak? Dia rasa macam kita tegang kat sini. Kita tak perasan. Yelah, Lepas tu yelah. bila kita lembik tu dia rasa tenang sikit. Jadi effort saraf tu kurang lah, effort otot tu kurang lah. Jadi otak pun tahu macam kalau dia boleh lembikkan bahu, mesti keadaan dengan tenang. Kenapa aku laju sangat? So dia pun slow down balik. Okey, jangan lupa lemahkan sikit bahagian bahu awak supaya tak rasa kaku sangat, tak stiff sangat kan. Okey, bagus. Terima kasih Iqbal, pelajar cemerlang sains dan juga biologi ya. Awas sikit. Saya Alright. takut cikgu kalau dia nervous sangat, takut terbuang angin ke, adakah itu mengganggu? Terlalu lega kalau terkentut terbuang angin ketika Saya rasa tidak ada ujian. masalah. Tak ada masalah sebab dia tak masuk dalam rubrik penskoran. Kecuali mungkin masa awak jawab jawapan tu takut pentaksir tengah tutup hidung ke kan terlepas. Jadi hati-hatilah Make sure buang dululah sebelum masuk tu. buang dululah, Okey. buang dulu ada yang cakap kena kenalkan diri ke? Okey, memandangkan inilah tahun pertama format ini digunakan. Format ini baru dia diperkenalkan bermula September, dalam tempoh September hingga Oktober hari itu. Okey. Pengenalan diri sebenarnya dah tak ada masalah, tak perlu kenalkan diri sebab awak dah kan saya kata tadi kan, awak perlu semak butiran diri dalam borang markah hidup kan. Jadi tak perlu perkenalkan diri pun, tak ada masalah. Okey, jadi maksudnya dia dah dapat borang awak, itulah awak orangnya. Okey, kecuali awak jeling bukan nama aku tu bolehlah mention, okey. Jadi tak ada masalah, tak perlu pun perkenalkan diri ya. Kecuali kalau diminta. Okey, sudah tentuin tu. Okey, lepas awak dalam bilik ujian dah habis dah habis dah ujian individu ni Jangan orang kata apa, saya risau juga kalau pentaksir cantik ke handsome ke kan. Lepas tu mula berangan-angan jangan Okey, dari bilik ujian individu, awak akan pergi ke bilik kuarantin. Okey, saya tunjukkan sikit macam mana layout bilik kuarantin Saya juga ada sediakan layout bilik kuarantin. Okey, sebentar. Okey, so inilah layout bilik kuarantin. Okey, yang ini disediakan oleh pentaksir sendiri ya, ketua pentaksir lah seorang pentaksir. Okey. Alright, jadi
Dalam bilik kuarantin, awak akan diletakkan lepas seorang. Okey, calon satu di settle dah ujian individu, dah settle berkumpul, yang ni berkumpul, akhirnya semuanya berkumpul dan awak akan mula diberikan soalan berkumpulan. Soalan berkumpulan saya kata diumumkan, dia tak ada gambar lagi kan? Dia tak ada gambar lagi, saya baca soalan je kalau ada. Cikgu, kalau kumpulan ada 5 orang, dia tu bergantung kepada bilangan pelajar dekat sekolah tu. Nak bagi seimbang sebab biasanya 3 hingga 5 lah. 3 hingga 4 tu antara yang biasa. Okey, alright. Kita pergi kepada seterusnya. Kau dah soalan 4 tapi tiba-tiba, okey, saya tak nampak soalan tadi. Okey. Alright, kalau kepala ayat tak ulang tak apa ke? Okey. Saya faham soalan ni. Maksudnya awak hanya nak bagi isi. Sebenarnya bila awak bagi isi, dia tak nampak profesionalisme awak. Okey. Jadi memang dalam bahasa Melayu biasanya kita kena jawab berdasarkan kepala ayat. Okey, dan satu saya nak pesan, bila awak sebut balik kepala ayat, dia akan membantu awak untuk dapat idea. Perasan? Contoh kan? Contohnya, apakah cara-cara untuk menangani pencemaran sungai? Kalau awak akan nak fikir idea satu-satu tu, bila awak sebut satu, awak nak fikir yang kedua tu, dia akan makan masa. Jadi sebenarnya, awak boleh membunuh masa dengan cara apa tahu? Pada pendapat saya, antara cara yang boleh dilakukan untuk menangani masalah pencemaran sungai ialah ketika awak bina ayat, pangkal ayat tu, awak sebenarnya boleh berfikir. Tapi satu, jaga momentum bercakap supaya kita tak terus berdebar yang saya kata tadi lah. Okay, antara momentum yang cantik ketika bercakap ialah macam ni. Contoh dia tanya, pada pendapat awak, apakah cara yang boleh dilakukan untuk menangani masalah pencemaran sungai? Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, antara cara yang boleh dilakukan untuk menangani masalah pencemaran sungai adalah dengan mengetatkan lagi undang-undang. Lepas tu huraikan sedikit. Jaga momentum, jangan pada pendapat saya antara cara yang boleh dilakukan, awak akan rasa tekanan dekat dada awak. Betul. Kan? Dia akan jadi sesak. Nampak sesak tadi. Ya betul, nampak sesak kan? Tapi kalau ada masalah kesesakan duit, awak boleh bantu saya tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Saya pun sesak juga ni. Okey, jadi awak dah selesai berkumpul, saya nak bagi awak satu tip. So ini saya terus bagi tip ya. Awak akan terus pergi kepada yang ini, awak terus pergi kepada bilik itu semula sekejap Dari okey. Bilik kuarantin, apa yang perlu awak buat? Okey, semua ahli dah cukup. Awak kena semak butiran diri dalam borang markah induk. Sebab itulah sebenarnya awak dah tak perlu perkenalkan diri pun. Sebenarnya awak dah isi borang, okey, kad pengenalan awak dah memang dah sah dan dia dah susun dah kedudukan awak Okey, jadi sebab itulah tak perlu perkenalkan diri, tapi macam saya kata, kalau diminta buat, tak ada masalah. Okey, kalau diminta Okey, lepas tu 10 minit awak dekat dalam bilik kuarantin. So ini ialah pergerakan kumpulan Pergerakan kumpulan. Okey. So awak berada dekat bilik kuarantin tadi. Okey, bilik kuarantin. Okey, kena ada huraian atau fakta ke? Soalan yang sangat menarik. Sekejap lagi saya akan tunjukkan rubrik penskoran. Okey, right. Okey, dalam bilik kuarantin awak akan duduk dalam kumpulan. Okey, mesti awak duduk dalam kumpulan. Susunan nanti saya akan tunjukkan. Okey, tadi saya dah tunjukkan. Soalan diberi perbincangan 10 minit. Okey. So dekat sini antara bahagian yang paling kritikal. Okey, sebab ini penentu markah awak yang cemerlang untuk ujian betul-betul. Jadi saya nak semua dengar baik-baik kat sini 15,000 orang dengar betul-betul Okey. So ketika dia berkata, ketika dia buat perbincangan 10 minit, ketika inilah awak kena bijak bertindak. Kalau ada 4 orang sekumpulan, pastikan ada seorang yang agak dominan, cepat-cepat bahagikan tugas. Okey, sebab awak kena duduk kat bilik ujian sekejap lagi. Okey, awak perlu disusun seperti forum macam tu. Okey, jadi saya tunjukkan macam mana kedudukan awak dekat dalam bilik tu supaya awak dapat gambaran dia lah. Okey, so awak kedudukan awak lebih kurang macam ini. Okey, jadi kalau biasanya kita 4 orang lah. So ini papan putih, ketua pentaksir dengan pentaksir. Dan sedikit maklumat tentang pentaksir, awak kena tahu antara pentaksir ni sebenarnya ada penggalak juga. Penggalak. Galak ni bukan joget-joget depan kita tidak. Bukan, semua risau kan. Okey. Penggalak ini sebenarnya adalah membantu orang yang tak banyak bercakap. Okey, contohnya dalam perbincangan tu ada seorang tu macam pasif sikit. Jadi dia akan tanya directly kepada calon itu untuk membantu dia dapatkan markah. Itu antara fungsi penggalaan mesti dalam kalangan pentaksir. Ya betul. Okey, jadi sebenarnya pentaksir Kementerian Pendidikan sebenarnya nak bantu awak betul-betul. Okey, sebab apa? Sebab nanti awak nak naik ke, awak nak pergi ke IPT nanti dia sangat-sangat membantu. Ujian lisan sangat-sangat membantu. Okey, alright. Jauhnya memanglah awak tengok gambar macam ini kan. Tapi nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey, semua ni akan jadi model saya sedikit lagi. Okey, alright. So jom kita pergi kepada contoh soalan. Saya tunjukkan contoh soalannya kepada anak-anak saya. So awak dah berkumpul 4 orang ni dekat dalam kumpulan, awak akan dapat satu soalan.
Soalan ini awak semua akan dapatlah. Ingat, ini berkumpulan. Okey, berkumpulan. Okey, macam mana nak tolong orang yang tak faham, tak fasih. Kejap lagi saya akan bagi tips ya. Okey. Saya kata dia ialah respons terbuka. Maksudnya dia terbuka tu maksudnya dia tak ada gambar, tak ada apalah. Okey. So contoh ni tema kesenian, kebudayaan dan estetika. Okey. Macam soalan yang kita berikan, mungkin ini akan jadi soalan awak jap lagi untuk buat ya. Okey, jadi awak boleh saya akan tengok awak berbincang macam mana nanti ya. Okey. Contoh dia bagi soalan pendek je. Nak banding dengan yang format lepas, yang tu panjang sikit, ini pendek je. Pelbagai langkah perlu dilakukan untuk mempopularkan permainan tradisional. Bincangkan. Okey, saya nak tanya awak yang ada dekat sini. Okey, right. Kalau dekat sini, kita tak tengok yang atas tu, cuba tengok soalan ni. Apakah tema dia? What are we talking about? Kita bercakap mengenai apa? Permainan tradisional. Pandai Mubin. Okey. Oh. Jadi, permainan tradisional ialah tema. Okey, ini semua anak-anak saya yang sedang tengok siaran ini, pastikan awak ikut tips ini sebab saya akan ajar satu persatu. Okey. Jadi macam ini dia adalah tema kan? Tema dia adalah permainan tradisional. Okey. Jadi warna putih pula. Saya sekejap. Sekejap. Yang mana macam mana tu? Yang mana? Oh, tu padam. Patutlah. Sorry lah saja kan. Nak tengok anak-anak murid saya ni membantu ke tak. Ya, sedia membantu. Ya, sedia membantu. Kita tengah tolong pentaksi ni. Korang tak Iqbal dia tadi. Tapi pentaksi awak bukan cikgu awak sendiri kan? Awas kan? Pentaksi orang lain Okey, inilah tema dia. Okey, so inilah tema yang diberikan. Tapi saya nak tanya, kalau awak bijak bestari, mesti anak-anak saya bijak kan? Soalan ini berfokus tak? Dia fokus pasal apa? Permainan tradisional. Tahu ini tema, tapi dia nak cari apa dekat dalam permainan tradisional? Langkah memulakannya. Hebatlah semua. Ni bakal pelajar cemerlang semua ni ya. Okey, dia minta langkah. Okey, ramai yang bagi langkah juga. Betul langkah kan? Ke awak ada bantahan? Tak, cikgu cakap kita semua bagus. Pasal sekolah ni memang ada 5 orang. Oh. Okey. Alright, jadi langkah. Okey. Saya boleh katakan sebab yang ketika saya menghadiri taklimat tu, okay, memang kebanyakan soalan pada hari ini dia sudah berfokus. Maksud fokus ialah dia bagi tahu dia nak apa. So kalau dia bagi tahu dia nak ni, boleh tak bagi benda lain? Tak boleh. Tak boleh untuk pusingan pertama. Pusingan pertama. Maksudnya ada dua pusingan. Ya. Okey, jadi ingat waktu awak bercakap, okey, yang masa yang diberikan saya tunjukkan balik yang tadi saya katakan tu ya. Okey. So dekat bilik ujian, awak kena tunjukkan kad pengenalan awak, okay, maklumat diri awak lah maksudnya ya. Perbincangan dalam 2 pusingan. Awak nampak dia kata perbincangan dalam 2 pusingan. Okey. Saya akan bagi tahu macam mana pusingan yang pertama, macam mana pusingan yang kedua, okey? Dan saya akan terus sertakan tips untuk menghadapi berkumpulan, okey? So dia kata masa yang diberikan dalam 12 hingga 15 minit, okey? Jadi apa yang saya boleh pesan ialah setiap seorang ada 3 minit untuk bercakap. Baik. Tapi bahagi 2 sebab kita ada 2 pusingan. Jadi untuk setiap kali bercakap kita perlukan sejam setengah. Seminit setengah saja. Minta maaf. Saya bukan cikgu matematik ya. 1 minit setengah. Okey, alright. Okey, jadi awak kena ingat kita ada 2 pusingan. Okey, maksudnya apa? Tadi ada yang cakap kita tak boleh cerita benda lain ke? Tak boleh cerita benda lain ya. Jadi saya macam saya kata saya akan conteng sikit ya. Okey. Saya akan bagi tips dekat awak. Mana nota tadi? Okey, right ni ya. Okey. Apa yang saya boleh bantu awak untuk awak dapat gambaran jelas ialah contohnya kita ada 4 orang pelajar. Okey, ada 4 orang pelajar. Jadi terus bahagi-bahagikan. Contohnya lah kan. Saya ni nampak dominan dekat dalam kumpulan saya. Okey, weh, kita dapat soalan dah dapat tentang tema permainan tradisional lah. Kita kena buat langkah lah. Jadi calon pertama, calon kedua, calon ketiga, calon keempat. Yang ini awak tak boleh selfish. Awak kena mention idea awak apa. Contohnya kan, kalau saya kata langkah. Cuba bagi idea sikit apa langkah yang kita boleh buat untuk popularkan permainan tradisional. Mewujudkan social media untuk permainan tradisional ni. Okey, siapa yang kena wujudkan tu? Peranan media Media masa. Bagus. Kita boleh paparkan dekat media sosial. Okey, Ifat mungkin boleh bagi idea. Mungkin berceritakan peranan siapa lagi kalau kita nak popularkan permainan tradisional. Kerajaan. Pandai. Contohnya buat kempen ataupun bekerjasama buat karnival kan bersama dengan NGO, okey, badan bukan kerajaan, okey. So sekarang ni anda kata saya ni berempat. Contoh Okey, contoh yang pertama dia kata, "Weh, aku nak ambil peranan ibu bapa." Contoh. Weh, yang kedua aku nak ambil peranan pihak sekolah. Okey, ataupun nak pijak sikit peranan institusi pendidikan. Sekolah salah satulah. Macam saya tak galakkan anak-anak SPM saya untuk bagi tahu peranan pihak sekolah. Saya suka pakai peranan institusi pendidikan.
Okey. Yang ketiga mungkin ada cakap, weh aku nak ambil peranan media massa. Contoh macam Mubin kata tadi. Okey, yang ni aku nak ambil peranan kerajaan. Okey. Jadi kat situ awak serahkan kepada mereka untuk buat huraian asalkan dia dah dapat isi masing-masing. Okey, boleh faham tak? Okey, dah ada isi masing-masing, awak kalau ada yang pegang ibu apa lah, jangan sentuh pasal orang lain. Nanti ada member marah kalau awak ambil yang dia. Okey? Alright. Jadi awak dah pun dapat bahagian awak. Kemudian awak nak pergi ke bahagian yang kedua. Okey? Ini masa kita bincang lagi, masa dekat dalam bilik kuarantin 10 minit tu ya. Okey. Saya nak tanya awak, selain boleh tanya? Dia belum start lagi, tengah bincang. Belum start lagi dekat dalam bilik kuarantin. Oh. 10 minit kita ada. Cikgu, Ya. soalan sikit cikgu. Okey. Saya dengar cikgu selalu cakap, okay, alright. Okey. Boleh pakai tak dalam... Tak boleh. Dalam apabila awak masuk kat situ kita gantikan dengan baik. So, yang okay tak boleh, alright tak boleh. Apa lagi yang tak boleh? So, So, awak nak pakai boleh tapi markah awak akan terjejas. Nak pakai boleh, nak cakap bahasa Filipina boleh tapi markah akan terjejas. Oh, Okey, boleh faham Faham. Okey. Saya nak tanya anak-anak yang bijak bestari, saya nak tanya Ghazali, okey? Tadi diminta apa? Diminta langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional Betul? Tapi selain daripada minta langkah-langkah, agak-agak apa lagi yang kita boleh bercakap tentang permainan tradisional selain langkah? Saya gugup aja, Gu. Awak pula exam lagi ni. Apa lagi? Mungkin awak boleh cerita tentang, sebab dia kan macam sukan sikit kan? Okey, saya boleh ceritakan pasal kesan terhadap generasi seterusnya. Kesan kalau dia dilupakan. Kesan kalau lah dia diteruskan ataupun Oh, dilupakan. okey. Saya faham maksud awak. Maksudnya faedah dia lah. Apa kesan dia kalau Betul. kita main permainan tradisional? Okey, betul. bagus. Okey, bagus guys. Okey. Right, jadi boleh duduk Okey. Soalan langkah. Okey, ini lah saya kata pusingan yang kedua pula. Oh. Tak So dengar yang tadi. ini, Tak sebab tu saya kata, Respon terbuka. kenapa awak ada terpesona dengan siapa-siapa ke? Risau saya ya. So dekat sini ialah pusingan yang pertama. Pusingan pertama wajib menjurus kepada kehendak soalan atau anak-anak saya tahulah dia sebut fokus. Ini fokus dia. Okey, right, fokus. Okey, kemudian pusingan kedua tak akan nak cakap dia pasal dia lagi, memang dah tak ada idea lah kan. Kalau ada 4 orang takkan 8 isi kita nak bagi. Betul. Jadi ingat pusingan yang kedua apa-apa saja berkaitan tema. So ini dah masuk kepada pusingan yang kedua. Okey, pusingan kedua. Dalam bilik kuarantin terus bincang. Okey, kau dah dapat dah kan isi untuk pusingan pertama yang wajib kita bagikan. So untuk pusingan kedua apa-apa saja tetapi tak lari daripada tema. Okay. So maksudnya contohnya macam tadi Gaz kata cakap tentang kesan atau kesan baik kan, faedah kan. Okey. Apakah faedah bermain permainan tradisional? Contohnya calon pertama pun fikir. Calon pertama kata aku tahu dapat memanfaatkan masa contoh. Okey. Yang kedua mungkin ada yang cakap aku nak cakap dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, yang ketiga mungkin dapat menguatkan jati diri. Okey. Atau yang ketiga mungkin dia kata mengeratkan silaturahim ataupun perpaduan. Bagus. Okey, jadi inilah yang akan dibicarakan dekat dalam pusingan yang kedua. Tapi perlu dibincangkan dan dibahagi-bahagikan dekat dalam bilik kuarantin. Okey, alright. Pendahuluan penutup nak kena buat ke? Okey, soalan yang sangat baik. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan terus. Okey, right. So maksudnya, okey, boleh tak anak-anak boleh faham tak macam mana dua pusingan itu berlangsung? Faham? Boleh Okey, anak-anak saya dekat dalam talian boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Alright, sekarang ni ingat So dekat sini kalau awak introvert tak introvert, kalau semua saya risau kalau 4-4 semua introvert. Okey, jadi maksudnya awak kena juga paksa diri untuk berbincang. Okey, tapi saya nampak cikgu macam mana kalau isi kita kawan kita ambil, kawan kita rembat dia kata. Okey. Kawan kita rembat. Kita rembat dia kat luar, kan? Jangan dekat dalam tu, adab masih perlu dijaga, ya. Okey, itu dia. Okey, tetapi ada yang tanya saya, cikgu perlu tak huraian? Cikgu, adakah kita kena bagi isi saja? Mari saya tunjukkan apakah kriteria ataupun aspek yang dinilai dalam individu. Sebenarnya berkumpulan pun lebih kurang sama sebenarnya, ya. Okey, so inilah aspek yang dikira. Okey, jadi anak-anak saya tengok betul-betul Okey. Yang pertama tata bahasa dan kosakata. Maksudnya contohnya kalau kata di 2023 pada 2023 contoh. Itu antara masalah tata bahasa lah. Okey, kosakata ialah pemilihan kata. Okey, maksudnya kata tu haruslah tepat. Contohnya kosakata membuat rumah terbuka, menganjurkan rumah terbuka. Itu contohnya pemilihan kata yang tepat. Okey. Right, jadi kena betul. Sebab tu dia kata harus gramatis, penggunaan dan kosakata yang sangat tepat dan sangat betul. Ini memang datang daripada rubrik penskoran ujian bertutur. Ini bukan saya yang buat.
Okey, ini memang ada dalam rubrik penskoran. Okey. Seterusnya yang kedua, sebutan intonasi dan nada. Okey. Yang ini yang saya nak awak betul-betul perhatikan ya. Dia kata sebutan perlu tepat, sangat jelas, intonasi dan nada sangat betul sebagai penutur jati. Okey, ini dalam rubrik penskoran ya, sebagai penutur jati. Maksudnya tak bolehlah ada slang-slang, semua tu tak boleh. Okey, saya risau juga kalau ada yang bunyi slang British, okey. Jadi kalau boleh janganlah ada. Okey, termasuklah logat. Jangan, kita faham kalau kita duduk dekat dalam negeri kita yang memang slang kita memang kuat kan, logat itu kuat, sekurang-kurangnya kita minimumkan dia. Okey, pasti awak tahu kan? Okey, alright. Okey, seterusnya kalau pelat macam mana? Kalau pelat disebabkan penyakit, saya percaya pasti ada perkara lain yang akan dikira oleh pentaksir. Okay, jadi jangan risau, mestilah kita tak akan mendera anak-anak murid kan. Jadi itu dia ya. Alright, saya tengok soalan sekejap. Okey. Alright, seterusnya kefasihan dan kelancaran. Maksud kefasihan dan kelancaran ialah tak ada banyak termenung ataupun tak banyak pada pendapat saya Apa ni? apa ni? Patut tengok member quiz-quiz. Itu. Macam mana? Tak boleh macam tu. Okey. Alright. Jadi kelancaran tu kena, sebab tu dia kata pengucapan petah, fasih dan sangat beradab. Cikgu, Ya. kalau sengau macam ni. Macam saya katalah. Kan kalau itu maksudnya itu satu orang kata masalah kesihatan. Kalau masalah, saya minta maaf kalau awak cakap macam tu, saya terus. Saya ada seorang sahabat baik saya, dia ada masalah pertuturan. Saya tiba-tiba rindu dia. Iqbal, awak jangan buat saya kelihatan. Tapi saya rasa ni soalan genuine. Maksudnya dia memang jujur, ikhlas. Saya faham. Sebab takut ada Ada di je. kalangan audience memang dia Memang ada je. Okey. Lepas tu ada juga macam student-student yang pelak al. Okey. Gagap Okey. cikgu. Gagap. Okey, itu akan mengganggu markah pada bahagian kefasihan dan kelancaran. Oh. Tapi macam Iqbal tanya tadi, macam mana kalau yang sengal, ada juga yang tanya macam mana pelat. Sengau. Dia cakap apa? Sengau kan? Betul sengau kan? Okay, mungkin itu masalah pertuturan saya ya. Ketidaklancaran, okey. Okey, kalau mereka yang ada masalah sengau, yang ada masalah pelat yang memang kerana masalah kesihatan, saya percaya pasti ada pertimbangan oleh pihak pentaksir. Oh, Betul, kiranya faham. Awak kena lembutkan bahu. kiranya yang gagap memang dia akan masalah dekat kefasihan tu lah. Kefasihan, kecuali dia memang ada masalah kesihatan. Oh, Okey, yang pasti ada satu pertimbangan lain ya. Kalau yang bungkuk ni kita tarik lidah dia. Iqbal okey ke mak saya kata kalau tak boleh kawal gelak, mungkin ini tips ya. Kalau ketika awak bincang dia nak gelak macam cikgu Iqbal awak, boleh tengok kuku mak saya kata. Tapi saya tak tahu apa relevan dia lah Mesti kelakar dia. Okey, cikgu Okey. teruskan cikgu. Okey, seterusnya idea dan bermakna. Bermaksud idea awak itu relevan dengan kehendak soalan. Maksudnya tak lari daripada fokus dan tak lari daripada tema. Maksudnya logik lah. Idea awak logik kan. Dia ibarat kebat lah. Tetapi cuba tengok apa yang diperlukan dekat dalam rubrik penskoran ini, terutamanya untuk individu. Sebab ada yang tanya saya, cikgu perlu tak hurai? Ini dia apa yang ada dekat dalam rubrik penskoran. Ini bukan rekaan saya ya. Idea perlulah sangat relevan dan tepat mengikut tugasan. Okay, dihuraikan dengan jelas dan matang mengikut konteks. Dihuraikan. Kan dia kata huraikan. Okey, seelok-eloknya awak hurailah. Okey, ataupun tak nampak macam pada pendapat awak apakah cara yang perlu dilakukan untuk sebelum mengajukan rumah terbuka. Janganlah awak cakap pada pendapat saya sebelum mengajukan rumah terbuka kita perlu membuat pembahagian tugas. Lepas tu ibarat menunggu hari untuk mati. Jangan begitu dia. Okey, jadi itu tak nampak ujian lisan. Awak hanya bagi statement saja jawapan. Jadi kalau boleh. Adakah contoh diperlukan juga? Contoh diperlukan, tak ada masalah, itu akan masuk dekat dalam huraian. Kalau awak ada lah, tak ada masalah. Sebenarnya asalkan awak memanfaatkan 3 hingga 5 minit untuk individu. Okey, nak buat ayat panjang, nak bagi huraian panjang, awak nak bagi sedikit isi dan sedikit huraian, isi lagi dengan huraian yang pendek, tak ada masalah. Asalkan awak bercakap. Baik, Saya bagi contoh Contoh untuk ujian individu ditanya, pada pendapat anda apakah langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita menganjurkan rumah terbuka? Jadi awak sebagai calon contoh Terima kasih cikgu untuk soalan itu. Pada pendapat saya, antara cara yang perlu dilakukan sebelum kita menganjurkan rumah terbuka adalah dengan melakukan pembahagian tugas. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya pembahagian tugas, sudah tentu ahli keluarga kita akan kurang rasa terbeban dengan fokus kepada tugas masing-masing sahaja. Contohnya, mungkin si ayah boleh pergi membeli barang-barang untuk memasak. Ibu ialah orang yang memasak. Adik-beradik mungkin boleh berkongsi tentang hiasan rumah.
Itu contoh Saya terkesima lah contoh, macam dia jawab. Contoh. Kalau selepas tu disambung dengan peribahasa akan tahu Okey. markah tak? Peribahasa ni sebenarnya dia akan masuk sekali dengan huraian awak. Oh, Okay, sekali maksudnya lah, kalau apa yang maksudnya saya bagi? keperluan dia tak adalah ada peribahasa confirm dapat markah tak. Maksudnya dia akan membantu awak dekat dalam huraian. Betul. Dia sekali masuk dalam tu. Okey, cikgu, saya nak tanya sikit berkaitan dengan pertuturan tu. Pertuturan. Okey. Okey. Macam contoh idea. Idea atau idea? Ke mana? Idea. So kalau kita sebut idea dia akan jadi kurang markah lah gitu. Dia akan mengganggu pada bahagian apa nama tu, akan kacau pada bahagian sebutan tu lah kalau ikutkan Oh, sebutan. so maksudnya kita kena betul-betul kena kalau I tu jadi Okey. E macam gitu. Apa yang saya boleh katakan ialah kalau terlalu ketara pasti, sebab inilah holistik. Holistik maksudnya tak adalah satu perkataan satu markah potong, tak. Oh. Holistik. Contohnya kalau awak sebut terlalu ketara, banyak kali berulang kali pula tu idea kan. Contohnya masalah social media, sepatutnya media sosial Media contoh. sosial. Okey, jadi mungkin awak ulang kali mungkin dia akan mengganggu markah dengan jelas juga. I see. Itu dia. Okey. Baik. I see. Alright. Waalaikumsalam. Saya ada soalan untuk anak saya. Okey. Pagat ni, cikgu. Okey. Pagat berani kau cakap bos pagat. Silakan. Saya ada anak dan anak saya ni selalu macam pertuturan macam ni. Dia exam dia tak boleh nak bercakap sebab dia keep on cari point yang terbaik. Yang mahal. Yang paling terpaling relevan. Dia nak ada kelainan lah maksudnya. Jadi saya nak tanya cikgu, saya dah bercakap dengan dia. Bagi je apa-apa point asalkan point tu betul. Jadi ada markah lebih ke atau markah kurang ke antara beza point yang mahal dengan point yang biasa-biasa? Ada apa-apa beza ke kat situ ke ataupun asalkan ada point dah relevan dah cukup? Ya, itu sahaja sebenarnya. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Seorang bapa yang sangat prihatin ya. Okey. Soalan tadi ialah ada beza tak kalau jawapan awak memang sangat-sangat diperlukan dengan jawapan awak masih relevan tapi biasa-biasa saja. Sebenarnya asalkan dia relevan saja. Dia tak ada pun tahap yang paling ke tidak, tak ada. So dia ibarat isi karangan. Dia tak ada bercakap kalau isi pertama awak letak benda ni dapat lebih sikit, tak ada. So dia setara sahaja asalkan isi dan juga idea huraian diberikan itu relevan dengan kehendak soalan. Dia tak larilah, itu je. Okey, bagus, bapa yang sangat bertanggungjawab, prihatin kepada keadaan anak. Ada juga ayah-ayah yang tak ambil peduli pun, anak-anak aku exam tak apalah, aku bagi duit je ya. Cikgu. Itu dia. Ni anak dia. Oh, Ghazali anak dia. Jadi masa tu bapak dia. Bapak dia guard sekolah ni. Rupa tak berapa ada lah kan. Satu ciri je lah yang saya nampak hampir sama. Yang tidak akan saya nyatakan. Risau kalau mengaibkan kan. Itu dia. Okey, kau nak tentukan calon. Okey, nanti saya akan jawab soalan. Saya dah nampak dah soalan awak. Okey, alright. Kita pergi kepada yang seterusnya ketika berlangsungnya ujian bertutur berkumpulan. Okey, ini dia. Oh, makin nervous ni. Okey, 12 hingga 15 minit. Seorang bercakap dalam lebih kurang sekali cakap seminit setengah. Ada 2 pusingan ya. Jadi 3 minit total untuk seorang. Kemudian ujian akan tamat dan awak meninggalkan bilik ujian. Okey, Adi tak cakap meninggal dunia. Meninggalkan bilik ujian kan. Awas ya. Alright, okey, saya nampak. Okey, kalau nak tentukan angka giliran kena ikut nama ke? Okey, sebenarnya yang saya pasti ialah nanti cuba awak tanya cikgu awak masing-masing kat sini. Sebab saya perasan ada dua fahaman dekat sini. Ada yang cakap tak kisah. Tapi apa yang saya tahu dalam pusingan pertama mesti ikut turutan. Maksudnya dari yang calon pertama sampai calon keempat. Okey, kemudian pusingan kedua tak apa. Awak boleh buat secara harmoni je. Contohnya mungkin calon pertama nak cakap dulu, kemudian calon ketiga, calon kedua, tak ada masalah. Okey, alright. Okey. So kita pergi kepada ada tanya pasal set soalan. Okey. Jangan terpengaruh dengan soalan rakan awak. Soalan untuk ujian bertutur biasanya datang daripada bahan yang kita belajar iaitu buku teks lah. Dia ada banyak tema tau. Okey, dalam bahasa Melayu banyak tema. Jadi awak jangan rasa kalau member tadi dapat tema alam sekitar, awak pun akan dapat alam sekitar. Tidak. Okey, jadi cara untuk bersiap sedia ialah banyakkan membaca. Okey, mungkin dia boleh tanya tentang ekonomi, mungkin dia boleh tanya tentang pelancongan atau apa-apa sahaja. Biologi. Okey, ya, mungkin tanya tentang biologi, betul, tentang kesihatan, okey. Boleh jadi. Okey, memang ada pun contohnya penyakit berjangkit, okey. Alright, dia ada. Okey, kita pergi kepada okey, ini saya dah ceritakan yang ni. Okey, sekejap ada yang tanya tentang rubrik penskoran. Tadi saya dah tunjukkan sikit, sekejap. Okey. So sekarang ni apa yang saya nak buat ialah saya akan kongsikan tips. Saya perasan ada yang tanya, cikgu macam mana kalau kita gagap? Cikgu macam mana kita nak paskan soalan? Cikgu macam mana kita nak mulakan? Ada yang tanya saya, cikgu perlu tak pendahuluan dengan penutup? Okey,
Pertama, saya kena fahamkan awak pendahuluan dari bentuk apa yang awak kena ada. Ya? Okey. Pendahuluan tidak wajib. Tak perlu pun. Markah tidak akan dikira pun. Maksud saya pendahuluan itu ialah pendahuluan seperti alam sekitar merupakan anugerah ciptaan Tuhan yang tiada tolok bandingnya. Itu tak perlu. Itu tak perlu. Macam Awak karangan lah. tak perlu. Dia bukan pendahuluan macam karangan. Okey, yang kita perlukan ialah pembukalah untuk orang pertama. Okey. So sekarang ni saya nak ceritakan untuk orang pertama. Okey. Right, sekejap lagi awak kena buat demonstrasi untuk kawan-kawan Boleh, kita boleh, ya. boleh. Okey. Standby ni. Alright, okey. So saya akan lukiskan sedikit kat sini. Warna ni macam mana? Okey. Warna hitam tak ada. Kalau ni memang warna hitam pun so okey. Okey. So contohnya ini pelajar pertama, calon pertama, kedua, ketiga. Okey, let's say kita ada 4 orang. So ini ada pentaksir, ada pentaksir. Okey, saya memang lembab sikitlah pakai benda-benda baru ni kan. Minta maaf. Okey, so ini pentaksir, saya pakai warna biru lah, pentaksir. Okey. So inilah calon pertama, calon kedua, calon ketiga, calon keempat. Cukuplah kuota. Okey, cukuplah kota. So ini pentaksir 1, pentaksir 2. Dia ada ketua pentaksir dengan pentaksir lah. Yang mana mereka juga boleh menjadi penggalak. Okey. So sekarang ni, pusingan pertama, sekarang ni saya akan bagi tips untuk pembuka dulu, iaitu kepada calon pertama. Ingat, pusingan pertama mesti bermula dengan calon pertama. Okey? Tentang susunan saya mohon sebab kalau boleh awak tanya cikgu awak macam mana, sebab saya perasan ada 2 fahaman. Okey, jadi boleh tanya cikgu masing-masing. Pastinya cikgu akan bawa apa yang tepat sahajalah. Okey? Satu lagi saya nak confirmkan. Yang dalam satu grup ni kita dah tahu sebelum ke maksudnya dia random. Awak dah tahu. Sebab mengikut angka giliran. Kita kan Sebenarnya dah ada tahu. dah. Nombor 1. Dah tahu. Awak memang ada 5 orang je kan? Ya, betul. Memang tak ada pilihan lain. Memang bersama saja. Tahun lepas sekolah ni tutup lah. Oh, ya ke sebab? Tahun last batch. Awak last Pasal batch. tak balik modal. Mahal sangat yuran dia. Gaji saya pun kecil. Kan? Tahun ni dia kata tak apa, cikgu saya bagi extra sikit allowance perjalanan dia kata. Okay, nasib baik. Okay. So sekarang ni saya akan bagi tip untuk permulaan. Okay. Jadi contoh. Okay. Macam saya kata tak perlu perkenalkan diri. Okay, awak dah lepas 10 minit bincang dekat dalam bilik kuarantin, awak masuk dekat dalam bilik ujian, inilah bentuk dia. Okay. So pentaksir 1, pentaksir 2. So ini calon 1, 2, 3, 4. Okay. Yang pertama, awak dah tahu apa soalan awak dah tahu. Yang pertama, awak dah tahu soalan fokus, awak dah tahu apa soalan yang awak nak sebutkan untuk pusingan yang kedua. Untuk pusingan yang pertama, okay, pusingan pertama ikut arahan. Saya dah bagi tips sikit kepada yang membuka. Contoh dia kata, mulakan perbincangan. Okey. Orang pertama, ingat tak perlu buat pendahuluan panjang, awak sekadar perlu buat pembuka, sebut tema dengan sebut fokus kita. Apa tema kita tadi? Permainan tradisional. Okey, dan fokus kita ialah langkah-langkah. Okey. Saya bagi contoh Takkanlah buka pada pendapat saya terus macam tu, tak sesuai untuk awak bayangkan. Ya, betul. Awak bayangkan awak nak pergi mesyuarat nak cakap pasal benda tu. Takkan awak duduk pada pendapat saya terus, tak logik kan? Jadi yang paling tepat buat macam ni. Ini salah satu cara. Awak boleh ikut cara-cara cikgu awak, tak ada masalah. Tapi saya ajar macam mana contoh Terima kasih kepada para pentaksir. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini kita telah diberikan satu tugasan yang saya kira sangat unik, iaitu tentang permainan tradisional. Mari kita bincangkan tentang langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mempopularkan kembali permainan tradisional. Baiklah, pada pendapat saya, antara langkah yang paling utama yang boleh kita lakukan untuk mempopularkan permainan tradisional adalah dengan adanya peranan ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan yang sangat baik kepada anak-anak. Pepatah menyatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sedari anak kecil lagi, hantarlah anak-anak ke muzium untuk menonton, untuk melihat sendiri apakah itu permainan tradisional. Di rumah pula, mungkin ibu bapa boleh belikan peralatan permainan tradisional seperti congkak. Dengan cara ini, sudah tentu anak akan lebih mengenali apakah itu permainan tradisional. Setakat itu sahaja daripada saya. Apa pula pendapat saudari di sebelah saya? Contoh. Itu cara nak pas. Boleh faham? Baiklah cikgu. Tapi saya calon kedua cakap, saya bersetuju dengan dia. Itu je. Saya bersetuju dengan pendapat awak. Boleh? Tapi tolonglah nampak bijak sikit lepas tu. Tapi betul lah awak cakap contoh Baik, terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi. Idea yang sangat bernas yang telah awak berikan sebentar tadi. At least rasa loose sikit. Itu dia. Saya suka lah. Baru tutup. Itu tips. Baru betul-betul kan. Macam member kan kadang kita usik-usik kan. Okey. Jadi contoh saya ialah calon yang kedua. Sekarang kita buat calon kedua. Sekejap lagi awak kena buat demonstrasi ya. Boleh. Okey, calon kedua ya. So sekarang calon kedua. Okey, saya calon kedua pula Okey, contoh
Terima kasih kepada sahabat saya yang sangat manis pada hari ini. Sangat hebat idea yang telah awak kemukakan sebentar tadi. Pada pendapat saya pula, antara langkah yang kita boleh lakukan untuk mempopularkan kembali permainan tradisional ialah dengan adanya peranan pihak institusi pendidikan. Kita tahu bukan, institusi pendidikan merupakan tempat kita menimba ilmu. Contohnya sekolah, universiti, kolej dan seumpamanya. Apakah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah contohnya? Guru-guru boleh memberikan pendidikan, contohnya menerusi subjek bahasa Melayu atau subjek sukan kepada anak-anak murid dengan mendedahkan permainan tradisional. Dengan cara ini sudah tentu anak-anak murid akan lebih mendalami permainan tradisional dan mereka akan lebih dapat kuatkan jati diri mereka. Itu sahaja daripada saya. Apa pula pendapat sahabat saya di sebelah? Itu je. Itu dia. Okey, jadi itu dia. Dia cakap ulang. Apa yang ulang? Nak ulang apa lagi? Penat dek Nun. Awas. Jadi tolong jangan buat terlalu kaku. Contohnya, dia tanya apa pula pendapat kawan saya di sebelah. Pada pendapat saya, memanglah penting idea dan juga huraian awak memang penting. Tapi nak nampak juga harmoninya perbincangan awak. Kita boleh faham tak? Okay, right. Tapi ada yang tanya saya, macam mana? Ini soalan saya tahu. Ramai yang tanya, cikgu macam mana pusingan pertama, orang keempat, dia dah nak mulakan pusingan kedua, dia dah habis macam mana nak tutup? Sebab kita tak perlukan kesimpulan. Kesimpulan tak masuk dekat dalam kelebihan untuk pemakahan, tidak. Jadi, kalau awak ialah orang yang keempat, okay, awak ialah orang keempat, pusingan pertama dah tamat. Pusingan satu tamat. Okay. Saya bagi sedikit tip, panduan untuk awak. Okay. Awak ialah orang terakhir. Contohnya awak nak cerita tentang peranan kerajaan. Okay, contohnya awak kata, dengan cara ini sudah tentu rakyat Malaysia akan lebih memahami peranan dan kepentingan permainan tradisional. Saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita untuk pusingan pertama. Marilah kawan-kawan kita cuba untuk pusingan kedua pula. Itu dia. Mari kawan-kawan kita pergi kepada perbincangan yang kedua pula. Contoh, pusingan yang kedua contoh. Memang mention pusingan kedua. Pusingan kedua. Tapi tak nak mention pun tak ada masalah. Okey, contohnya awak kata, saya bagi satu idea yang saya suka pakailah. Sebab dulu saya sertai forum. Contoh, baiklah kawan-kawan, rasanya idea yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita semuanya sangat baik. Dan apa kata kita kaji topik ini dengan lebih dalam ataupun kita bualkan topik ini dengan lebih mendalam. Jadi yang pertama ambil balik. Okey, pusingan kedua. Contohnya awak dah set tadi. Kita kata nak bincangkan tentang faedah permainan tradisional kan. Okey, pop dia ambil balik. Dia ambil, tapi ingat pusingan kedua tak wajib orang pertama saja yang kena ambil. Awak boleh zigzag. Mungkin awak bagi yang ni dulu. Sebab pusingan kedua dia agak loose. Awak nak mencelah boleh? Itu. Kalau boleh nak mencelah. Tapi ramai yang takut nak mencelah. Tapi sebenarnya mencelah mungkin boleh bagi satu kelebihan kepada awak. Dia lebih kepada perbincangan juga ke? Perbincangan. Contoh kadang-kadang kan kita bincang, mana ada macam tu contoh kan? Dalam Tapi keadaan. bagi saya macam tu lah. Contoh. Tapi satulah yang saya boleh pesan. Kalau awak jangan kita nak mencelah, hanya nak tunjuk kita ini menonjol. Tanpa awak ada perkara yang kuat untuk awak bawa. Orang nak mencelah, mesti dia rasa idea yang dia lebih baik. Jadi kalau awak rasa so-so je, awak jaga-jaga betul-betul, awak fikir betul-betul. Sebab kadang-kadang takut kita punya harmoni tu dah hilang dalam perbincangan. Okey? Ataupun cara mencelah lebih baik, jangan dengan menentang. Mencelah dengan cara menyokong. Saya bagi contoh, boleh izinkan saya untuk mencelah. Sangat baik idea yang telah dinyatakan oleh saudari Siti sebentar tadi. Tetapi mungkin kita boleh lihat dari aspek, contoh. Awak setuju dengan apa yang dia kata, tapi awak nak bagi idea lain. Itu dia, contoh. Cikgu, sebelum mula orang pertama tadi tu, kita akan discuss secara tertutup dulu dengan calon lain lah. Kita discuss secara tertutup dalam bilik kuarantin sebelum awak masuk bilik ujian. Maksudnya 10 minit tu, Pentaksi dah ada dah. pentaksi dekat dalam bilik ujian, awak dekat dalam bilik kuarantin. Bilik kuarantin dengan bilik ujian berbeza. So masa kuarantin tu bebas kita cakap biasa-biasa je lah. Jadi dalam bilik kuarantin kan ada 10 minit. So 10 minit sangat penting. Jom kita bincang. Pusingan pertama, fokus dia tentang langkah. Kau nak bagi langkah apa? Kita settle. Okey, kau hurai, kau fikir sendiri kita bagi isi je. Supaya isi tak tertindih dengan kawan lain. Itu yang risau. Itu yang penting. Sebab itu ada masalah. Betapa dia, aku tak nak bagi, aku takut dia orang ambil isi aku power, idea aku power. Jangan tamak. Sebab itu, ini menunjukkan kesatuan tau. Awak kena bersatu padu. Nak tengok perbincangan awak adalah perbincangan yang bermakna. Okey, bersatu padu itu pun benda yang bermakna. Jadi, bagi tahu apa isi awak. Okey, pusingan kedua pun, dah dapat dah isi untuk pusingan pertama, jom kita bincang apa kita nak buat untuk pusingan kedua. Okey, jom kita lah cakap pasal faedah dia lah. Kau nak bagi apa? Okey, kau jangan ambil tau, kau nak ambil apa? Okey, bagi-bagikan. Sebab itulah bila pusingan yang kedua tak ada orang berani sentuh kita dah. Okey, tetapi kalau berlaku, ini dia. Kalau berlaku tiba-tiba kawan kita, contohnya kita calon keempat, tiba-tiba member kita calon kedua ambil isi kita.
Itu yang takut tu. Jangan rembat dia kat sini, kau rembat dia kat luar. Kan? Rembat kat sini, rembat dengan bijaksana. Okey, saya bagi contoh. Okey. So calon kedua tadi dah cakap isi yang saya nak cakap. Contohnya dia cakap tadi peranan ibu bapa. Sedangkan saya kata saya nak, tapi kenapa kau ambil? Contoh kan. Dada dah bombak, tapi tak apa, relax. Saya percaya karangan manusia takkan sama. Huraian pengalaman contoh takkan sama, betul? Saya setuju. Jadi apa yang kita boleh buat, ini cara dia. Ini cara kalau member rembat isi kita. Tadi tiba-tiba Mubin ambil isi saya. Saya dekat sini saya cakap, bertuah engkau, awas kan. Jadi dah bagi isi peranan ibu bapa kan. Okay, contoh saya kata, tiba-tiba yang 3 ni nak pas kat saya. Terima kasih kepada rakan saya di sebelah. Baiklah, saya sangat tertarik dengan isi dan idea yang telah dikemukakan oleh saudara Mubin sebentar tadi. Tetapi izinkan saya lanjutkannya. Explain dengan cara awak ya? Boleh juga. Boleh. Sebab okey, ini apa yang jelas dekat dalam rubrik penskoran dalam apa nama tu panduan kepada para pentaksir. Memang kita pentaksir tak boleh bagi penalti kepada mereka yang pakai idea yang sama. Tapi kita kenalah hurai dengan cara kita, takkan sama dengan dia. Contohnya tadi member tadi kita cakap ibu bapa bawa anak-anak pergi ke museum dan pameran permainan tradisional. Mungkin awak boleh kata ibu bapa kena beli permainan tradisional contoh. Apa-apa saja ataupun ajak anak-anak bermain permainan tradisional, contohnya tarik upih. Ataupun nak ceritakan pengalaman awak dekat dalam ujian betul-betul, tak ada masalah. Tetapi dalam tata bahasa yang cantik. Okay, Silakan. cikgu, katakanlah kan, kita dah bincang dalam bilik kuarantin. Okey, kita nak buat pusingan kedua pasal langkah-langkah. Dan kita dah setuju calon ketiga ni lah yang akan buka pusingan kedua. Tapi waktu dalam tengah ujian tu calon ketiga ni dia gabra sangat-sangat. Dia tak terbawa faedah pula. Okey, dia terbawa faedah. Dia macam okey, tajuk yang kita nak bincangkan yang kedua adalah faedah. Macam tadi lain. Kalau macam tu, okey, saya faham situasi awak. Tadi kan kita dah bincang nak cakap langkah, kenapa bercakap faedah kan contoh sudah. Ini cara yang terbaik. Awak member sebelah kan? Mungkin sahabat saya lupa perkara yang ingin kita bincangkan. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Perkataan yang saya sebut wujud dekat dalam kamus dan dia relevan dengan perbincangan. Tak ada masalah. Jadi kalau macam, alamak habis tak kan aku pergi isi lain kan? Semua muka member dah pucat, tak ada darah dah. Maksudnya semua calon ni kena memainkan peranan dalam menyelesaikan isu. Betul. Okay. Saya nak kaitkan apa yang awak cakap ni ialah pastikan perbincangan awak tidak kelihatan seperti persembahan dan pembentangan. Saya bagi contoh persembahan dan pembentangan. Kalau awak pemidato, meneliti hujah saya yang seterusnya, ibu bapa perlu memainkan peranan, itu tak boleh. Tak boleh menampakkan seperti persembahan dan juga pembentangan. Relax Natural, saja. relax. Macam budak member. Betul. Saya relax betul lah. Adab kena. 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 Sebab kita nak bodek kan, kita nak bodek pentaksir kita. Okey. Adakah anak-anak saya sudah bersedia untuk melakukan? Let's go. Ya. Sekejap, saya dah Ya. ikut Okey. komen tadi. Ya. Ramai sangat yang minta ulangkan calon satu. Saya rasa Oh. Okey, sekejap kita ada soalan daripada ramai ya. yang minta ulang calon satu. Saya rasa kita punya rakan-rakan di seluruh Malaysia ni sedang berdebar Kalau orang dia orang untuk pertama. jadi orang yang pertama. Jadi Okey. cikgu sebelum mulakan Okey. sahabat-sahabat kita kat depan ni, Okey. orang ni, Baik. cikgu tolong. Baik, okey. So jadi apa yang saya akan buat dekat sini lah, terima kasih kerana membantu anak-anak kita 17,800 orang, okey. So yang pertama ialah permulaan perbincangan. Bermaksud jadi masih ingatan kepada saya lah, maksudnya ini untuk calon pertama, okey. Kedua, saya juga akan sebut balik tentang kaedah untuk mencelah. Okey, ketiga, kalau penggulungan, okey. Penggulungan, okey. Penggulungan oleh calon yang keempat. Okey, mari, saya perasan ramai yang perlukan ini. Okey, dan juga mungkin keempat, kalau kawan rembat isi, kawan terambil, kita buatlah terambil sebab tak sengaja. Okey, kawan terambil isi. Alright, okey. So jadi saya ulang balik ya, 4 perkara ni ya. Okey. Ada lagi tak soalan-soalan lain yang mungkin ada kaitan dengan ini? Tak ada calon 3. Okey, saya akan tunjukkan juga yang kelima, cara nak pas. Okey, soalan. Saya akan remind balik, jadi anak-anak saya dekat dalam kelas ni pun boleh take note dan sekejap lagi awak persembahkan kepada kawan-kawan kita Okey, so saya bacakan ya. Yang pertama, dia kata macam mana nak mulakan perbincangan. Ingat, terus pergi kepada tema dan juga isi. Tetapi
pendahuluan tu bukanlah pendahuluan yang detail macam kita buat karangan, tidak Saya ulang Contoh caranya ialah macam ini Terima kasih kepada para pentaksir. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini kita diberikan satu tugasan iaitu membincangkan langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Mari kawan-kawan, pada pendapat saya, antara langkah yang boleh kita lakukan untuk mempopularkan permainan tradisional adalah dengan adanya peranan daripada pihak ibu bapa. Lepas tu huraikan. Okey, jadi ingat, tak perlu perkenalkan diri pun tak apa. Sebab borang tu semua dah pegang siap-siap. Okey, boleh faham tak semua? Permulaan, saya nak tanya dulu dekat anak-anak saya, ada? Okey, boleh faham tak semua? Boleh faham permulaan dia? Ingat, terus pergi tema dan kedap soalan. Tapi tolong, jaga adab, jaga etika. Okey, contohnya macam tadi saya kata apa? Terima kasih kepada para pentaksir. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini kita diberikan satu tugasan yang saya kira sangat menarik, iaitu mencari langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mempopularkan kembali permainan tradisional. Baiklah kawan-kawan, okey. Saya bagi satu lagi tips, memandangkan saya duduk dalam forum dulu, okey. Jangan just baca teks awak ataupun ayat awak baca macam tu je. Sesekali boleh tengok kat kawan sebelah, contoh Selain itu ya kawan-kawan, pihak sekolah juga perlulah memainkan peranan. Bukan itu sahaja ya rakan-rakan saya. Itu dia. Okey, jadi kadang-kadang kita panggil, "Weh, kau faham tak badang?" Contoh, kita kata macam tu kan. Okey, jadi itu antara tips yang kita boleh. Okey, boleh faham tak untuk permulaan calon semua okey ya? Apa jalan kau? Okey, pepejal pepejal Okey. So okey, tadi ada tanya apa perbezaan pusingan 1 dengan pusingan 2? Pusingan 1 wajib cakap pasal fokus dia saja dalam soalan. Pusingan kedua apa-apa saja tapi mesti tentang tema itu. Okey, mungkin diminta punca pencemaran sungai, tapi pusingan kedua boleh cakap tentang kesan langkah mengatasi contoh. Okey, right. So kita pergi kepada yang kedua iaitu macam mana kita nak mencelah pada pusingan yang kedua. Okey, pusingan kedua tak wajib ikut susunan ya. Okey, macam mana kita nak mencelah? Pertama, ketika kawan kita dah nampak macam dia dah nak sampai ke pause, jeda, hentian seketika ketika dia bercakap. Okey, jadi dia kata awak dah nampak dah. Okey, dia macam dah perlahan sikit, angkat tangan. Okey, angkat tangan, mungkin di perasaan awak, boleh saya mencelah ataupun izinkan saya mencelah ya kawan-kawan. Saya suka sentiasa sebut ya kawan-kawan. Okey, izinkan saya mencelah ya kawan-kawan. Okey. Saya tertarik dengan perkara yang telah dinyatakan oleh saudari Aisyah tadi, tetapi izinkan saya menambah lagi contoh. Okey, itu antara cara dia. Okey. Saya tahu ramai yang nak tips mencelah. Pastikan saya bagi tips ni pasal awak pakailah. Saya takut nanti awak tak pakai. Okey, dia cakap sekadar nak tahu saja. Boleh tak ada masalah mencelah, wujudkan keharmonian dekat dalam perbincangan awak tu. Okey, alright. Okey, lagi Biasanya cikgu kita mencelah ni untuk mencelah apa? Okey, mencelah ni contoh, okey, ada banyak cara. Okey, ada banyak perkara. Pertama, ada orang mencelah sebab dia nak bangkang. Ada orang mencelah sebab dia sangat setuju. Dia nak cakap bahawa dia support sangat kawan dia. Okey, kalau anda kata awak nak membangkang kawan awak, pastikan awak ada idea yang boleh membantu dia kembali. Contoh. Okey, maksudnya kita dorong dia untuk huraikan perkara yang lebih logik. Contohnya, dia ni macam lari topik ni. Mungkin awak nak bantu dia. Okey, kemudian minta dia ulaskan. Okey, alright. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, saya lupa nak bagi tahu. Tadi ada yang cakap macam mana cikgu kawan kita jenis yang sangat pendiam. Dia pendiam betul, okey? Contohnya awak dah kenal kan kawan-kawan awak kan yang akan bersama dengan awak dalam satu kumpulan kan? Okey, contohnya calon yang ketiga pendiam, okey? Saya bagi contoh je So saya buat calon ketiga pendiam Calon ketiga pendiam. Okey, so ini pendiam. Okey, pertama sebenarnya awak jangan risau sebab kita ada peranan penggalak dalam kalangan pentaksir, mesti ada penggalak. Penggalak ini kalau diperasan seorang ni macam pendiam. Macam mana pun penggalak akan tanya dia secara peribadi tetapi masih lagi dalam tema itu. Okey, jadi boleh akan membantu dia lah. Tetapi macam mana awak sendiri nak bantu dia dekat dalam perbincangan. Okey, cara awak nak bantu dia dalam perbincangan ialah contoh benda yang paling basic lah, paling asas. Adakah sahabat saya di sebelah bersetuju dengan idea yang telah saya nyatakan sebentar tadi? Ya, saya bersetuju dengan idea yang telah untuk bermain permainan tradisional. Banyak sebenarnya peranan ibu bapa dalam mempopularkan permainan tradisional. Contohnya ataupun awak tanya contohnya tuju kat dia. Boleh sahabat saya berikan contoh?
Jadi dia akan fikir. Tak ada masalah pun, itu untuk bantu dia. Okey, alright. Okey, ada yang tanya saya, okey seterusnya. Okey. Saya buat penggulungan dulu untuk calon keempat, untuk pusingan pertama saya akan ulang kembali ya. Okey, so tadi saya dah cerita tapi tak apa, saya akan cerita lagi sekali. So sekarang ni kita nak gulung, kita nak tutup dekat sini ya. Kita nak tutup semula ya. Okey. So bila kita nak tutup tadi, macam saya kata tadi, pusingan pertama kita bercakap tentang langkah mempopularkan permainan tradisional. Okey, jadi banyak cara sebenarnya. Ini salah satu daripada apa cadangan saya lah. Contohnya, awak dah selesai dah cerita isi awak. Saya rasa perbincangan kita untuk pusingan pertama ni sangat hebat. Idea yang telah dinyatakan oleh kawan-kawan sangat bernas. Apa kata kawan-kawan, kita lanjutkan perbincangan kita dengan sedalamnya. Lepas tu mungkin awak yang nak start dulu, tak ada masalah. Ataupun awak kenyit mata bagi yang ni start dulu, tak ada masalah untuk pusingan kedua. Okay, ataupun memang awak dah plan dekat dalam bilik kuarantin. Sebab tu kuarantin sangat penting. Sebab itu kuarantin sangat-sangat penting. Okey, jadi Pak awak bagi hint dekat dia dah nak start pusingan kedua. Baiklah kawan-kawan, seperti tadi kita bincangkan cara-cara untuk mempopularkan permainan tradisional. Apa kata kali ini kita bincangkan faedah-faedah sekiranya kita rajin bermain permainan tradisional. Baiklah kawan-kawan, pada pendapat saya, faedah yang akan diperoleh sekiranya kita bermain permainan tradisional, kita mampu menguatkan otot kita. Contoh. Okey, contoh disebutlah contoh permainan tu kan. Lepas tu pas macam biasa seperti yang saya katakan tadi. Okey, alright. So nanti awak tolong minta kepastian daripada cikgu awak tentang penggiliran. Okey, hari ini saya tak berani nak sentuh. Okey, sebab saya perasan ada dua fahaman mengenai penggiliran. Okey. Alright, jadi seterusnya saya akan sentuh lagi sekali. Macam kawan terambil, caranya ialah sokong idea dia tapi bagi huraian yang berbeza. Contohnya, saya tertarik dengan idea yang telah dinyatakan oleh saudara Mubin sebentar tadi, iaitu ibu bapa perlu mainkan peranan untuk mempopularkan permainan tradisional. Tetapi izinkan saya lanjutkannya. Contoh, ceritalah dengan kaedah awak. Okey, alright. Jadi pas soalan, contoh kan awak dah tamat kan. Cikgu, macam mana kita nak stop ni? Kita nak pas kat kawan sebelah. Nak pas kat kawan yang ketiga contoh Itu sahaja daripada saya. Apa pula pendapat rakan saya di sebelah? Contoh. Atau rajin sikit lagi. Itu sahaja daripada saya. Apa pula pendapat awak tentang langkah mempopularkan permainan tradisional Siti Aisyah? Contoh. Nak sebut nama dia pun tak ada masalah. Okey, jadi asalkan dia perbincangan saja. Dan jangan putus. Okey, ketika kawan awak tergagap, tolonglah dia dengan cara apa sekalipun. Asalkan masih lagi dalam bahasa Melayu dan menggunakan tutur kata yang baik. Okey, ready untuk demonstrasi? Adakah anak-anak saya ready untuk tengok demonstrasi? Ready Tak perlu pantun-pantun semua, syair-syair, gurindam semua tak payah. Okey, walaupun awak ialah juara pantun sedunia. Okey, tak payah, dia tak boleh, tak ada masalah tapi tak memberi kelebihan. Jadi dia akan buang masa sahaja. Okey, adakah anda sudah bersedia untuk ni? Bersedia. Jom kita kita susun dalam bentuk nak tengok ready semua dah ready Cikgu ataupun ibu saya, saya ingin mengambil kesempatan untuk bagi sedikit kata-kata untuk viewers kita. Boleh, ke? tak ada masalah. Silakan. Mana saya Ni ketua kelas. Ni mana tu? Depan. Ni Okey. depan. Okey, tu. Bui. Assalamualaikum semua. Hai dulu dekat semua pelasian yang viewers kita. Terima kasih kepada anda yang join. Saya rasa semua orang excited untuk jawab paper apa ni? Apa nama paper kita ni? Bahasa Melayu bertutur. Bahasa Melayu bertutur. Saya tahu semua orang mesti nervous, but jangan risau, hari ini Miss Zack ada bersama dengan awak dan kami juga akan buat demo kejap lagi. Kita akan buatkan contoh quarantine punya mood. Betul. And then lepas tu kita akan buat terus masuk ke dalam bilik bersama dengan pentaksir. Make sure korang semua follow dan kami akan cuba rasa apa yang awak bakal rasa esok ni bersama dengan semua tim 10 dan kami akan cuba sedaya upaya untuk bagi awak yang terbaik. Kita rasa dulu. Ya, kita orang rasakan dulu untuk korang. And sekarang ni kita punya viewers 20,000, 20.2 untuk belajar bahasa Melayu. Seperti biasa, adat dalam live TikTok, jangan lupa tap screen. Ya. Hai, Mizak, the stage is yours. Okey, Ayo. jom. Okey. Macam mana kita nak buat? Kejap. Oh, kita kejar 5 juta. Okey, like lagi. Bagi tahu. Okey, kita akan startkan demo apabila like kita mencapai 5 juta. Kami beri masa kepada anda. Dipersilakan. 1 minit, dalam masa 1 minit. 1 minit, kalau cepat, like 5 juta. Kita mulakan. Kita lanjut. Like. 3.4. 3.5. 3.5.
35. 33. 33. Lagi sekali. Ya, tekan kiri. Kita 4 juta. 4 juta. Ya Allah. 4 juta. 5 juta lagi kita akan 4.3. 4.3. 600,000 lagi. Yang jauh memang. 500,000 Yang lagi. berapa menjauh? 2 kilo. Kuat Azan. Kuat Azan. Diri sendiri like. Bagus. Baik. Jom, Kan? kuarantin. Dia bagus. Okey, jom. Alright, okay. Jadi jom kita susun. Kuarantin Kita sebenarnya perlukan 4 orang calon sahaja. 4 calon saja. 4 orang calon sahaja. Jadi seorang tu mungkin boleh menjadi bidadari. Baik. Kualiti kat sana. Bolehlah ikut. Okay, kita serahkan kepada kru kita untuk buat macam mana sekalipun. Tapi saya akan paparkan soalan kat depan. 1, 2, 3, 4. Cuba bincangkan. Macam okey, aturan dia macam ini. Macam yang saya conteng tadi. Macam ini. Macam mana pun pentaksi kita, okey. Seorang boleh berlakon menjadi pentaksi bersama dengan saya. Baik. Saya rasa Ghazali jadi pentaksi. Baik, betul. Okey. Ghazali boleh pentaksi dengan saya. Okey, start daripada keluar dululah guys. Kita tunjukkan orang kita masuk dulu bilik Kuarantin pun nak tunjukkan. Okey, kuarantin Nak buka tingkap macam mana? tak payah. Ini semua ada aircon. Kita sekolah swasta. Awas ya. Okey. Okey, saya sebenarnya kuarantin tempat dia berbezalah, tapi tak apa, saya serahkan dulu beberapa minit untuk awak pecahkan idea. Jadi bersembang macam betul-betul awak nak bahagikan. Okey. Okey, right. Boleh duduk satu 4 orang boleh peserta sampai kita. kalau setkan timer tak Pentaksi boleh keluar dulu lah. dekat iPad ni. Pentaksi boleh keluar dulu. Boleh, tak ada masalah. Supaya kita orang boleh ikut. Tapi sambil-sambil saya boleh tengoklah, saya boleh tegur. tajuk pakai tajuk yang sama ke cikgu? Pakai tajuk yang sama. Pakai tajuk yang sama. Saya pakai tajuk yang sama. Tradisi. Okey. Tapi ingat kan, kita ada 2 pusingan. Okey, silakan. Okey, dijemput Okey. untuk kita masuk ke Okey, apa kata kita buat calon 1 dah habis, calon 2 dah habis, calon 3 dah habis, calon 4 dah Okey, habis. semua dah habis. Individu tak buat. Saya hanya individu akan tak buat buat. kumpulan. kita buat. Okey, kita Okey, kita akan buat kumpulan. Okey. So, Jadi terus bilik kuarantin nanti. anggap Okey, saja baik. bilik kuarantin. Okey. Waktu dalam bilik kuarantin tu kena berdiri ke duduk? Sebenarnya duduk. Sebenarnya dalam bilik kuarantin sebenarnya kedudukan awak begini. Menghadap. Atau Kita menghadap. cikgu tunjuk. Okey, dalam bilik kuarantin awak begini sebenarnya. Okey. Okey, boleh menghadap antara satu sama lain. Mengarah sama lain. Okey, ini soalan dia. Ini soalan Berapa dia. lama dalam kuarantin? Okey, ini soalan dia. Kuarantin berapa lama? 10 minit sahaja. 10 minit. Okey, sampai lepas saya kata Cepat. Apa tak Okey. siap dengar ni. Saya anggap saja saya dengan Gas sebagai orang kata angel ya. Okey. Okey, sekarang ni kalau awak nak tahu, okey awak boleh bincang je saya bercakap. Calon 1, 2, 3, 4. Jom pilih. Okey, 1, 2, anda 3, 4. 1 2 3 4 lah. Okey, Okey. 4. Saya 4. Alright, okey. Okey, jadi sebenarnya anak-anak saya yang sedang menonton, mereka kononnya berada dalam bilik kuarantin selama 10 minit untuk memahami tugasan dan juga tentukan apakah fokus dia dan untuk tentukan pusingan kedua mereka nak buat apa. Okey. Awak boleh bercakap je sampai Mulakan. dia sebab dia orang boleh dengar kan. Silakan. Sekarang kita nak clarify. Calon 1, 2, 3. 4. Okey. Calon 4 ke 3A? Okey, dah kita pergi kepada soalan je. Okey, baik kawan-kawan, kita masuk ke bahagian Yang ini kuarantin. Kuarantin. Yalah. Bahasa biasa je dah. Cakap biasa je. Janganlah skema sangat. Janganlah skema sangat. Tak, macam tu. Okey, Apa saya- aku dah ambil point daripada awal tadi. Saya bagi tips sebab dalam bahasa Melayu ni biasanya kita akan cari 2 benda. Tema dan juga fokus. Contoh ibu tengok apa fokus kita, apa tema kita contoh. Lepas tu okey, kau nak ambil apa? Kau nak Ni ambil bila apa? akan cikgu bagi? Ni memang ada dekat dalam bilik kuarantin memang awak dah dapat. Okey, silakan. Kat bawah sikit lah. Tak, memang pengawas ada bagi. Tema fokus. Tema dia adalah kesenian, kebudayaan dan estetika lah. Oh, tema dia lah. Itu tema dia. So yang kita nak bincangkan lah permainan tradisional. Fokus dia tradisional. Langkah yang perlu dilakukan. Okey. Langkah nak popularkan. Ya betul, langkah yang Ya, ya. membedakan dia. Jadi, Okey. Kau nak cakap apa? Cakap Aku nak cakap Macam mana langkah yang pertama maybe pengaruh ibu bapa. pengaruh ibu bapa. peranan Peranan. ibu bapa. Peranan. Peranan ibu Peranan. bapa. Okey, baik. Betul. Peranan. Dakyah ibu bapa. Mungkin Doktrin ibu bapa. kalau dari segi saya aku boleh cakap dari segi peranan kerajaan. Peranan kerajaan. Peranan kerajaan. Kerajaan Mongolia. Tak, kerajaan Madani. Okey. Ah, Lepas tu Iqbal nak cakap apa? Iqbal. 3 dulu. Cara tiga. Aku tak ada idea. Boleh tolong tak? Boleh. Okey macam ni. Bagi satu Apa kata? Biar je. Jangan macam tu. Dah, Okey. tak baik. Tolong lah. Betul lah. Sorry. Bantulah kawan anda. Cerita pasal peranan media massa. Media masa. Apa kata? Social media. Okey, apa boleh tak? Media masa Filman, Apa kata drama. bagi Ifat, sebab Ifat jenis orang yang suka join club. Oh. Dia suka join Dah club, hilang. basketball, Persatuan. Peranan kelab. basketball, kelab dan Kau persatuan. main. Kita ada 3 minit lagi. Okey, sekejap, kelab dan persatuan. Jadi macam Ifat kan join kelab basketball kan? Jadi betul basketball tu menyebabkan orang suka nak main basketball. Jadi peranan kelab. Jadi
cuba Peranan wujudkan persatuan lah. persatuan. Persatuan. Apa yang terjadi? Atau persatuan teng-teng ke dekat sekolah. Jangan lama sangat dalam pusingan pertama punya perbincangan. Okey. Saya tak galakkan untuk lama sangat. Okey, faham. Tapi bagus lah korang buat ni, saya boleh tegur dia orang. Okey. Okey. Okey, Okey. jangan saya sertakan sikit tips Boleh. Bila masing-masing dah dapat okey, pause keras semua Okey, bila masing-masing dah dapat idea utama, semua tak perlu peduli pun dekat huraian kawan-kawan. Awak hanya perlu pedulikan huraian awak sendiri. Okey, jadi maksudnya sekurang-kurangnya awak dah dapat isi untuk setiap seorang, isi utama, dan kemudian terus bincangkan untuk pusingan kedua korang nak buat apa. Okey. Jadi tanggungjawab masing-masing lah untuk buat huraian. Kawan-kawan tak perlu bantu, kawan-kawan boleh bantu untuk idea sahaja. Okey, alright, okey, teruskan. Habis dah. Okey. bahagian ni. Jadi Effort Club, Iqbal cakap pasal boleh media. Media besar. Okey. Okey, sekali lagi apa? Pengarah ibu apa? Ibu apa? Peranan ibu apa? Peranan kerajaan. kelab persatuan, Kini sekolah, media ah. masa. Sekolah kan. Institusi, okey. Institusi pendidikan, lepas tu media masa. Okey. Baik. Lepas tu yang round kedua kita nak bincang apa lagi? Langkah-langkah kita masih lagi permainan tradisional. Okey. Okey, so kita cerita pasal Kenapa? Ataupun Kelebihan. faedah. Faedah main tradisional. permainan tradisional ini. Faedah. Mesti ada. Okey, kita compare kan. Zaman sekarang punya main game kan main kat phone. Dia tak sihat sangat. Tapi zaman dulu kan tenteng, lompat. Atau kau nak ambil yang sihat untuk kesihatan lah. Untuk kesihatan Okey, boleh. kau nak Okey, ambil Iqbal apa? untuk kesihatan. Aku ambil pasal ekonomi, Ada ke ni? membantu apa ni Peniaga kecil tu. Okey, good. Okey, ekonomi. Mungkin dari segi aku faedah dia adalah cintakan perpaduan. Perpaduan. Ya, aku tag tu. Aku boleh bagi tu. Tadi tak ada idea sekarang. Tolong Okey, lah. macam ni. Sekolah kita 5 orang Pak. Korang dah jadi cikgu, dia bertaksir. Jadi Taklah. apa kata untuk Ifwat, kita cakap kebaikan dia adalah perpaduan. Dah aku dah ambil. Dia dah ambil. Oh ya, Tapi Ya, apa? kalau lanjutkan lagi apa yang Syam cakap, perpaduan, si Syamil nak cakap perpaduan macam mana? Ini dah panjang sangat discussion kita. faedah Okey, perpaduan aku boleh cerita lah, huraikan lah, which is permainan tu boleh dilakukan dalam grup berkumpulan. Toilet akhir. Saya anggap saja tiba-tiba saya lah angel yang datang kat dalam kepala Ifwat. Stop. Menguatkan jati diri. Macam menghargai nenek moyang. Oh ni kat Ifwat, apa kata buat ke yang macam nationalism? Menguatkan patriotisme, betul lah tu? Patriotisme. Jati diri lah tu. Jati diri. Okey. Jati diri. Ready? Habis. Badan. Okey, fikir huraian masing-masing. Mubin. Kim, Topek. Iqbal. Okey, sekarang ni kita masuk dekat dalam bilik ujian. Okey, bagus. Okey. Masuk tak bawa Okey, kita buat dalam bentuk curve sikit, right, okey. Asalkan anak-anak dekat yang sedang menonton dapat tengoklah gambaran dia. Ni calon 1, calon 2, calon 3, calon 4. Satu sana. Satu sana. Satu sana. Kalau ikutkan tadi tu, satu di sini. Cikgu bertaksir ni salah. Saya tak terbantu suka tak pentaksir ni. Tak suka ke? Ini nampak macam kuah ada. Tak, pentaksir ni lah dia ketua. Dia tak payah cakap pun dia. Boleh ke kalau dengan pentaksir ni, contoh lah, saya sebagai calon pertama, saya jumpa dengan pentaksir, nampak pentaksir dua ni? Nampak tak pentaksir dua ni? Ketua yang paling kacak Contoh bergaya. Saya masuk, saya nak salam sama dia. Tapi salam tu saya salam kau. Rasuah. Kita kerajaan Madani kena hapuskan rasuah. Ya, itu Tak dia. boleh rasuah Ya, itu dia. Okey, jadi ada tak lagi 2 kerusi untuk pentaksir supaya dia nampak keadaan yang lebih Sebenar lah. real? Tak kisah saiz kerusi. Kerusi yang tinggi ni pun tak apa, tak kisah. Oh, satu lagi kerusi kat belakang kita boleh pakai untuk gas kat sini. Okey. Jadi sekarang ni ada kamera kat sini kan? Okey. Sekarang ni mereka sudah pun berada dekat dalam bilik ujian. Okay. Tapi saya galakkan ingat orang pertama, macam saya kata tadi, contohnya terima kasih kepada para pentaksir. Hari ini kita diberikan tanggungjawab. Cikgu boleh. Biasanya memang terdiri daripada guru lah biasanya. Okay, right. Okay. Oh, seram pula bedal je, Pak. Bedal. Ni boleh tarik ke belakang sikit kan? Bedal tak apa, ini situasi sebenar. Kau lupa, tak apa, situasi sebenar kau lupa. Okay, beres. Buat dia. Okay. Kita akan tolong nanti, kita akan tolong. Okey, tak apa. Hang lakon kau lupa. Okey. Baik. Bersedia ya? Mulakan perbincangan anda. Terima kasih cikgu. Bersama dengan saya hari ini rakan-rakan saya di mana kami diberikan satu perbincangan mengenai bagaimana langkah Okey, sekejap pemutulan. Awak anggap saja saya dengan ni tak ada. Saya dengan pentaksir dan tak ada. Awak terus tuju kepada kawan-kawan, berbincang sama awak. Okay, tapi bagus untuk awak macam ni. Pertama. Jadi anak-anak semua tahu. Contohnya
baiklah kawan-kawan, ataupun terima kasih kepada perentak-C, baiklah kawan-kawan, terus tuju kat kawan-kawan Dia awak. sembang sini Kalau saya dah. ubahkan saya punya Ya, itu lebih baik. Sebab itu jaga body posture awak, body language awak kena ada. Contohnya, ya kawan-kawan, seperti saudara Syahmi contoh. Okey, saya galakkan awak pakai perkataan saudara ataupun saudari untuk perempuan lah. Saudara yang lebih baik. Okey, okey. Saudara Syami. Ya, itu lebih formal. Okey, right, baik. Mulakan balik action. Okey, hold jap. Satu. Sekejap Everything good? Okey, silakan. Segalanya bagus. Teruskan. Terima kasih cikgu. Bersama dengan saya pada hari ini, saudara-saudara saya, di mana kami akan membincangkan Jangan tuju kat saya, terus awak bincang. sorry. Awak bincang. Ucap terima kasih kat kami, betul awak terus. Baiklah kawan-kawan. Sikit. Right. Mobil. Okey. Korang 5 orang, mobil. Tak puas hati. Petak kita dulu kawan sekolah kita. Cepat, dia Okey. besar. Okey. Silakan. Terima kasih cikgu. Bersama dengan saya pada hari ini, saudara-saudara saya, di mana kita akan membincangkan bagaimana langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Yang pertama bagi saya adalah kita perlu lihat fokus kepada ibu bapa. Peranan ibu bapa sangat-sangat penting dalam memupuk semangat cintakan permainan tradisional seperti permainan wow, seperti congkak, seperti batu seremban dan juga tenteng. Sebab saya Jangan tidak. Cuba betul-betul serius. maafkan saya. Sebab saya percaya pendidikan seawal usia bermula di rumah di bawah didikan ibu bapa. Dan saya rasa ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat cintakan permainan tradisional. Kalau bukan ibu bapa, siapatah lagi yang ingin memupuk semangat cinta kepada permainan tradisional. Sekian. Cara nak bagi kat dia macam mana? Itu saja daripada saya. Apa pula pendapat di sana? Itu sahaja daripada saya. Bagaimana pula pendapat Syami? Terima kasih kepada sahabat karib saya iaitu saudara Badang. Bagus. Maafkan saudara Mubin. Ya. Pada pendapat saya mengenai langkah-langkah untuk kita mempopularkan permainan tradisional adalah melalui peranan kerajaan. Antara langkahnya adalah seperti mengadakan kempen. Hal ini kerana kempen dapat menyedarkan masyarakat dan memberitahu kepada masyarakat betapa pentingnya permainan tradisional ini. Sebagai contoh, mungkin kita boleh mengadakan kempen hari tradisional. Dari situ kita boleh mengadakan aktiviti-aktiviti permainan-permainan, antara contohnya permainan seperti yang dinyatakan oleh saudara tadi. Itu sahaja pandangan daripada saya. Bagaimana pula dengan saudara Ifwat? Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Mubin dan juga Kim dan sekejap lagi Iqbal. Pada pendapat saya, untuk kita mempopularkan permainan tradisional ni adalah caranya kita buatkan institusi pendidikan adakan kempen juga. Tapi kempen dalam kawasan sekolah pula yang berfokus kepada pelajar-pelajar sekolah. Hal ini kerana apabila pelajar-pelajar sekolah yang kini banyaknya terdedah dengan lebih kepada isukan, mula bermain permainan tradisional, maka apa yang berlaku, kita dapat menjadikan semua orang ini adalah orang-orang yang bergerak ke sana sini dan lebih aktif berbanding kita bermain permainan isukan yang hanya kebanyakannya duduk sahaja selama mungkin masa yang lama lah, masa yang panjang. Betul saudara Badang? Betul. Jadi dalam masa yang sama, saya ingin menasihatkan kepada kawan-kawan saya yang banyak bermain permainan-permainan yang duduk saja ni, iaitu isukan, kita beralihlah kepada sukan-sukan tradisional, dan ini mungkin boleh jadi salah satu usaha yang baik sekiranya institusi pendidikan memulakan kempen untuk permainan tradisional. Dan itulah pandangan saya, dan apa pula pandangan Sebenarnya, Iqbal. terima kasih saudari Fuad. Sebenarnya saya agak kagum dengan pandangan kawan-kawan saya yang menekankan kepentingan keluarga, menekankan kepentingan kerajaan dan usaha pusat pendidikan. Jadi saya juga ingin mengetengahkan usaha yang perlu dilakukan pula oleh media massa. Kerana kita kena popularkan balik. Bila nak popularkan, mestilah sesuatu perkara itu perlu dinampak seperti di dalam trend terkini. Jadi media massa boleh mainkan peranan ni. Tidak perlu lagi kita hanya perlu ketengahkan permainan-permainan yang daripada berunsurkan barat.
kita ketengahkan juga pertandingan tank-tank di TV nasional. Begitu menyebabkan orang rasa macam, saya juga ingin mahu masuk untuk disorak oleh satu negara. Liga sombong. Terima kasih atas kita punya pujian Tuan Hamba. Dan sekarang Fiz, ya. Tolong ulas balik Ikhwan tadi. Satu soal. Okey. Okey, ini untuk pusingan pertama. freeze Kejut semua. berapa lama kesian member Okey, pembutulan permulaan dah lebih baik yang Badang buat tadi, memang dah bagus. Okey. Syahmi memang nampak sangat karakter ketua pengawas. Okey, kita boleh nampak itu bagus. Yang mana lontaran suara dia sangat jelas. Macam Badang tadi pun, gaya badan dia tadi pun sangat kemas, sangat cantik. Dia pergi ke arah kawan dia. Syahmi sangat, antara saya rasa kekuatan Syahmi adalah lontaran suara. Dengan idea pun sangat-sangat bagus lah. Okay, memang sesuai dah dengan watak cikgu sejarah sebenarnya. Okay, untuk Ifat saya boleh nampak dia berdebar. Betul tak? Sebenarnya kan, pentaksi saya yang kedua mesti perasan. Ketua pentaksi mesti perasan. Cuba komen sikit apa yang awak nampak dekat Ifat tadi. So, saya nampak dia ada perkataan-perkataan yang macam slang, yang macam tu boleh ke kita guna tu? Kalau ikutkan itu akan termasuk dekat dalam bahagian kelancaran dan juga kefasihan. So, dia akan kekurangan lah. Kalau lah saya taksirkan sekarang ni awak punya makan dah kurang lah. Sebenarnya apa yang saya nampak dekat saudari Ifwat tadi ialah idea dia dah power dekat atas, tapi awak cuba dragkan dia lagi. Bila drag lagi dia akan jadi mengarut sikit, dia macam tak ada kaitan dah dengan permainan tradisional. Okey, tapi kita boleh perasan berdebar. Inilah sebenarnya realistik yang orang kata apa, realiti yang dihadapi oleh anak-anak murid kita. Okey, awak pun berdebar sebagai cikgu kan? Kan, walaupun dah biasa berhadapan dengan student kan? Okey, jadi apatah lagi anak-anak kita esok, jadi kita boleh faham. Macam Iqbal, saya suka apa yang Iqbal buat, dia petik kawan-kawan tadi, maksudnya ingatan dia sangat kuat. Ingatan dia kuat. Jadi sebenarnya ini kaedah yang bijak untuk bagi ruang kepada diri sendiri untuk fikir idea awak. Saya dah lupa tadi saya nak cakap apa. Kan, bila pergi awak ni sikit, awak akan ingat balik yang awak punya kan. Ya. Jadi itu antara kaedah yang bagus, iaitu memetik sedikit. Okay, awak tak perlu petik semua kawan-kawan awak ataupun nak petik kawan kat sebelah. Bagus betul idea yang telah dinyatakan oleh kawan saya. Tapi yang Iqbal buat memang luar biasa, dia petik semua. Okey. Isi sendiri tadi risau lupa kan. Isi kawan-kawan dia ingat pula Ya, betul. Dan sangat-sangat cantik. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke pusingan yang kedua. Okey, ada Ada satu. Mungkin Ifat gelabah sangat tadi. Kalau lah ikut time semua orang, Ifat ambil masa yang lebih daripada kawan-kawan yang lain. Betul. So jadi Jadi So, dia sepatutnya macam mana nak menghilangkan nervous Okey, tu? Boleh bagi okey. tips kat situ. Pertama yang tadi saya kata kawalan pernafasan, seperti yang Iqbal pun tolong bagi tahu tadi. Cikgu Iqbal kata kita cuba lembikkan kita punya bahu, looskan sikit, okey. Dan macam saya sendiri ketika saya berdebar kan, apa yang saya buat sebelum hujan bertutur, saya akan tarik nafas. Tapi masa saya hembus tu, saya hembus dengan perlahan-lahan supaya dapat paksa jantung saya untuk berdegup dengan normal balik. Okey, clear your mind. Kalau awak perlu pejam mata tapi jangan tidur, tu je. Okey, dan kemudian macam saya kata tadi, cara yang terbaik adalah dengan jaga momentum. Saya selalu ajar student saya dengan okey, contoh pada pendapat saya, antara cara yang terbaik untuk kita popularkan kembali permainan tradisional adalah dengan mengadakan kempen. Contoh, kemas je. Jangan, pada pendapat saya, antara langkah yang boleh kita lakukan untuk dia akan lari. Kalau perasan tadi Syahmi buat seketul-seketul tadi. Kerajaan perlulah dia jelas macam tu. Okey. Automatik lontaran suara juga akan baik dan jaga postur badan. Duduk tegak supaya lontaran kita cantik dan beri keyakinan kepada diri kita. Boleh silam panggung. Okey, saya tak galakkan. Dia tak masuk dekat dalam rubrik penskoran, tetapi ingat kita nak bodek markah kan? Jadi kita kena buat perkara yang nampak sopan lah. Kalau cerita bersimpuh. Cakap saya duduk di lantai kan, tiba-tiba janganlah ya. Okey, baik, sekarang ni macam tadi Cikgu Iqbal awak ialah peserta akhir yang dah pun tamat kan. Tapi sekarang ni kita dah perasan ini ialah penamat kepada pusingan pertama dan awak semua dah tahu kan kita nak bincang apa untuk pusingan kedua. Iqbal cuba buat kononnya gulung yang pertama, puji ke apa ke, cakap marilah kita lanjutkan lagi. Okay, silakan. Okey, itu pusingan kedua, action.
Jadi saya rasa kita dah berjaya rangkumkan daripada peranan keluarga, kerajaan, institusi pendidikan dan juga media massa sendiri. Benar. Tahniah kepada kawan-kawan saya semua sebab berjaya menamatkan pusingan pertama. Di dalam nak meneruskan lagi perbincangan ni, saya rasa eloklah kalau kita bincangkan faedah permainan tradisional kepada masyarakat. Jadi ada sesiapa, contohnya saudara Syami nampak macam telah bersedia dengan faedah yang ingin diperbentangkan. Bagus. Terima kasih saudara Iqbal. Berkaitan dengan pusingan yang kedua, tajuk yang kita nak bincangkan berkaitan dengan faedah-faedah permainan tradisional. Antara faedah yang saya dapat tahu adalah kita boleh memupuk semangat perpaduan sesama masyarakat Malaysia. Perpaduan. Ya, kenapa? Hal ini kerana ketika permainan tradisional dijalankan, kita tak bermain seorang-seorang. Seorang-seorang. Kebiasaannya permainan tradisional akan bermain secara berkumpulan. Betul. Sebagai contohnya kita ambil batu seremban. Batu seremban kita akan ada kawan, adik yang boleh bermain bersama. Jadi dari situ kita boleh merapatkan hubungan antara adik-beradik. Selain daripada itu permainan tradisional iaitu kita ada permainan baling selipar, kita ada permainan ting-ting. Kita tak main seorang-seorang. Kita bermain bersama-sama. So ukhuwah tu makin rapat dan makin utuh nanti. Bagaimana pendapat saudara? Saya seperti biasa ingin mengucapkan terima kasih di atas idea yang bernas oleh Syami. Dari sudut ekonomi, apabila kita mempopularkan permainan tradisional, kita juga dapat meningkatkan lagi sektor ekonomi di dalam negara. Kerana di dalam di dalam KDNK negara ada juga bahagian sektor pelancongan dan juga kraftangan. Di sini kita boleh mewujudkan lagi peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat terutama sekali di dalam kawasan pendalaman. Tetapi apabila kita berjaya menembusi pasaran tempatan, kita juga dapat mengeksport ke luar negara. Mungkin kita boleh membawa permainan tradisional kita ini ke luar negara. Maka kita dapat meningkatkan lagi pendapatan bukan sahaja masyarakat tetapi pendapatan negara. Wow. Itu pandangan saya dari segi sudut ekonomi tentang faedah. Izinkan saya mencelah. Wow. Bila cakap mengenai pendapatan negara, Tanpa kita melengahkan masa. ingin tanpa melengahkan masa. Kita ingin meningkatkan pengeluaran kraftangan. Sebenarnya ini juga dapat membantu kita punya alam yang berada di Malaysia ni sebenarnya. Kraftangan dekat Malaysia selalunya bergantung kepada hasil-hasil hutan. Rotan ataupun kalau macam tarik upih, kita perlulah ada upihnya. Jadi itu akan membantu untuk kita memberi insentif kepada rakyat kita menjaga alam supaya kraftangan sentiasa boleh dihasilkan. Ini satu idea yang bernas ni, faedah yang bagus. Jadi saya perasan saudara Ifat macam ingin mengelontarkan pandangan. Saya percaya si Ifat penuh dengan idea-idea yang bernas. Saudari, maaf. Bagaimana pendapat anda? Terima kasih kepada kawan-kawan saya semua. Saya bagi pendapat saya, faedah kita bermain permainan tradisional ini ialah antaranya boleh menambah kesihatan diri kita sendiri. Sebenarnya permainan tradisional tidak pernah lagi saya jumpa kita bermain secara online. Betul? Kita bermain Betul? di atas talian, tidak. Kita Tepat akan sekali. bermain bersama-sama di satu kawasan yang lapang mungkin. Saya pun tidak pernah berjumpa permainan batu seremban secara online. Belum lagi. Satu idea menarik. Di samping itu dalam kita menyihatkan kita punya kesihatan, permainan tradisional ini juga boleh meningkatkan jati diri kita. Oh begitu. Sebab apa? Sebab permainan ini adalah permainan yang diwujudkan sejak zaman nenek moyang kita. Maka dengan bermain permainan ini, kita menghargai dan mengingati apa yang telah diwujudkan oleh nenek moyang kita dan kita teruskan legasi itu. Semangat cinta itu lebih besar. Izinkan saya mencalah Benar, saudara. Silakan saudara Kim. Aku risau keluar benda tak patut. Dapat silakan. Saudara Kim. Apabila jati diri kita meningkat, kita seharusnya berbangga dengan kita sebagai bangsa dan juga kaum Malaysia yang ada juga permainan tradisional. Tidak hanya di luar-luar negara yang lain. Benar. Tidak hanya berada di luar negara yang lain, tetapi Malaysia juga turut mempunyai satu permainan yang sepatutnya kita banggakan dan itulah jati diri dan sebagai kita punya identiti orang kata. Kita tidak mahu menjadi seperti negara Amerika Syarikat yang kehilangan identiti kerana semua masyarakatnya sudah ke arah liberalism dan sudah kebanyakannya berhala kiri. Dan di Malaysia
Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan, sebenarnya mereka semua membawa semangat Malaysia dan permainan tradisional ini menyatukan dari segi perpaduan. Yes, betul. Okay, cuba gulung macam dah nak habis sebab terlalu lama ni sebab hari ni. Gulung. Saudara Iqbal? Saya masih lagi terkagum dengan segala-segala isi yang dilontarkan oleh kawan-kawan Kami juga, saya. kami juga. Jadi terima kasih banyak kepada saudara-saudara dan saya rasa berbesar hati dapat berbincang dengan saudara-saudara sekalian isi kita yakni kepentingan permainan tradisional dan langkah yang kita perlu gunakan untuk mempopularkan permainan tradisional. Sekian. Terima kasih. Okey. Bagi tepukanlah. Awak kat rumah pun tepuk lah. Kak, aku nak jawab jantung. Boleh faham? Okey, boleh faham. Abang hari semua. Saya boleh faham. Okey. Jantung tengah duduk, jantung 120. Kan, laju kan? Okey, awak bayangkan anak-anak kita macam mana esok ya. Jadi, tak, dia macam saya boleh nampak. Ha. Saya intro salah 2 kali. Mana boleh saya salah intro? Betul. Saya salah 2 kali. Betul. Okey, jadi apa yang saya akan komen untuk pusingan yang kedua yang mana saya nampak kelancaran tu ada. Iqbal dah lebih baik, okey. Dia dah nampak loose sikit, pandai ambil yang tadi kan. Okey, bagus ya. Kekalkan keharmonian itu dan kalau perasan pada pusingan kedua, saya suka tindakan bijak daripada Iqbal yang terus pas kepada Syahmi untuk tanya pendapat dia. Okay, yang mana bila ada kekuatan Syahmi tu mungkin akan mendorong semua orang pun bersemangat. Dan saya suka akhirnya Ifat yang tengah berdebar diberikan yang terakhir. Bagi lambat sikit kan. Okay, itulah cara secara halus kita bantu kawan kita. Wow. Secara halus. Dia Okay? strategi jugalah cikgu sebenarnya. Betul, kerjasama. Dia yang paling penting jangan pentingkan diri. Baik. Itu dia ya. Seronok, saya boleh saya tanya? Okey, boleh. Macam mana kalau lah perbincangan tu ada adegan-adegan gelak macam tadi tu, adakah mengefek pada markah? Okey, sebenarnya asalkan awak bagi idea awak bagi huraian yang cantik, tak ada masalah. Cumanya jangan sampai mengganggu perjalanan sebab apa? Dia akan mengganggu masa lah satu. Okey, dia tak adalah okey dia gelak potong markah, tak ada. Dia janganlah Okey. gelak. Dia senyum tu penting. Senyum. Jangan gelak yang terbahak-bahak yang Jangan terbahak-bahak, jangan sampai dah susah nak kawal diri kan. Baik, betul, betul. Okey, jadi kalau awak tengok dua pusingan, yang mana pertama kita ikut kekemasan perjalanan, okey, ikut aturan. Yang kedua macam terus boleh pas kepada kawan kita asalkan setiap orang boleh sentuh. Okey, saya tak nak jadi penggalak untuk Ifwat sebab Ifwat dah berjaya bagi isi. Cumanya kita nampak dia berdebar sikit tadi. Okey, dan saya nak tegur sedikit ada perkataan-perkataan yang kalau boleh kita elakkan. So, jangan pakai so. Praktis malam ini, okey, praktiskan pakai jadi. Pakai jadi. Okey, jadi kawan-kawan. Satu lagi, okey, alright. Tukar kepada baik. Tukar kepada baik. Baik kawan-kawan. Jangan buat okey kawan-kawan. Jangan. Okey. Baik kawan-kawan. Mari kita mulakan perbincangan kita. Jangan pakai jom. Pakai ayuh ataupun mari. Jom tak boleh. Jangan pakai jom. Jom. Sebab dia ibarat Dia macam tak dalam kamus? tak boleh. Dia kalau awak tanya dalam kamus mencatatkan perkataan yang biasa kita sebut. Tetapi jom ni bukanlah perkataan yang formal untuk mengajak. Yang formal ialah mari dengan ayuh. Mari ayuh. Tapi ayuh dia akan berbunyi kelakar lah macam tengok kawan awak ayuh macam kan. So jadi yang lebih baik ialah mari. Mari kawan-kawan, dia macam tu. Okey, satu lagi saya perasan tadi Cikgu Iqbal ada sebut tentang kita punya alam. Elakkan pakai macam tu, pakai alam kita. Tadi pun ada cakap kita punya ekonomi. Tadi saya perasan ada satu kan. Jadi sebut itu kekemasan bahasa tata bahasa. betul. Itu dari sisi tata bahasa begitu jejas. Sebab sebenarnya tata bahasa tu memang dah lama jadi Betul. nelayan lah. Dan satu lagi Ifwat sebut tadi online. Jangan sebut online ya, dalam talian. Dia atas talian juga, atas talian pun salah. Atas talian pun salah, dalam. Dia kena masuk dalam barulah sampai maklumat. Kalau kat atas mana sampai? Kita ikut logik. Kita pakai atas talian Salah. Sebab kita buat direct translation atas, dia sepatutnya dalam. Dalam berulah masuk macam ink masuk kat dalam baru masuk. Apa tadi? Macam saya tadi kan tersalah tersebut mencalah. Mencalah. Macam boleh ke saya macam okey maafkan saya? Boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. Maafkan saya. Okey. Kalau saya Dia sebut mencelah tak sebut mencalah. Macam mencalah pula. Apalah aku ni macam tu. Kalau mencalah silap pula. Maafkan saya contoh. Silap pula. Macam trend pula, dia kata ada trend ada dalam bahasa Melayu, boleh Okey, gunakan ke? sebenarnya dekat dalam kamus ada trend tu, maksudnya gaya terkini kan. Yang tu boleh pakai. Tak silap saya nanti kita cek balik dekat dalam kamus. Tadi Iqbal nak cakap trend jadi Trend, lama trend, Iqbal duk trend. begini tu. Nak aku cakap kan tak lain cakap juga trend. Tak tahu bahasa ni. Andai kata awak ada masalah yang tak tahulah nak tukar perkataan bahasa Inggeris ni kepada apa, ini adalah cara dekat dalam mana-mana program bahasa Melayu pun kata-kata dengan izin. Dengan izin trend. Contoh. Dengan izin trend. Itulah maksud dengan izin tu, maksudnya kita tak boleh pakai bahasa Melayu untuk perkataan tu tak tahu. Contoh. Kita tak ada idea contoh.
Okay, alright. Okay, lagi. Tapi dia satu perkataan lah, bukan satu sentence betul macam dengan izin because I think this Itu tak boleh. Biasanya istilah. Itu dah lebih. clarify. Betul. Okey. Boleh je. Okey, ada yang tanya, boleh tak kalau kawan kata, "Oh, begitu." Boleh perbincangan. Okey, saya perasan ada satu masalah dengan anak-anak kita ni. Masalah dia ialah diingat kita ni adalah terikat. Ya. Tengok macam tadi, kawan-kawan kita relax je. Baik sekali cadangan. Contohnya tadi awak macam loose kan? Macam dia punya ekonomi tadi saya macam wow. Wah, boleh tak ada masalah. Wah memang ada dekat dalam bahasa Melayu. Wah, hebatnya contoh. Tapi janganlah macam you. Janganlah, itu janganlah. Saya pesan siap-siap. Korang tolonglah. Okey, satu lagi. Tapi tadi saya tak perasan. Kalau ada pun mungkin kalian ada sebut, saya tak perasan mungkin. Okey. Tapi memang saya tak perasan tadi kalau ada kalian sebut diorang dengan korang. Jangan. Seorang tadi ada, Syambi. Seorang. Okey, sepatutnya seorang. Okey, kalau nak cakap korang kawan-kawan, okey, saya kalau anda kata awak rasa kekok nak pakai kalian, okey. Apa kata kalian? Apa kata kalian? Okey, kalian lebih tepat untuk korang. Okey, tapi anda kata awak rasa awkward, okey, awak boleh pakai apa kata kawan-kawan? Apa kata kawan-kawan? Sebut macam tu je. Sahabat-sahabat saya. Awak semua? Awak semua sebenarnya boleh, tapi sebenarnya awak semua tu lebih kepada panggilan untuk seorang spesifik. Kecuali awak pakai anda. Malam ni diorang kena praktis betul-betul lah apa dia punya. Betul. Apa kalian tu tukarkan pada korang. Betul. Itu apa tu? Wah, Serius ah? gift top knock. Wow, terima kasih. Saya terharu. Terima kasih yang bagi bunga pun, terima kasih. Okey. Jadi, apakah persiapan malam ini menjelang peperiksaan awak? Satu, duduk depan cermin, cuba bercakap, jangan rasa malu. Sebab kalau malu, keputusan awak yang akan terjejas. Okey, wow, terima kasih untuk singa itu. Roar, okey. Saya terharu, okey. Alright. Jadi, malam ini manfaatkan masa awak. Kalau awak kenal kawan-kawan awak, ahli-ahli kumpulan awak, cuba deal dengan dia, cuba orang kata apa, semai dulu hubungan tu. Saya tahu keharmonian kalian adalah disebabkan memang kalian dah kenal antara satu sama lain. Okay, jadi tolong malam ini kontak kawan-kawan itu, ucapkan selamat dan maju jaya untuk setiap seorang. Okay, maksudnya hubungan korang okey. Dan paling penting tolong tambah ilmu. Saya tak risau sangat kalau kalian tak ada idea sangat. Contoh yang tadi, Ifat tak tahu nak pilih idea apa kan. Jadi kalian tolong bantu. Itu merupakan satu perkara yang sangat sihat. Ingat, jangan penting diri. Anak-anak kami takkan pentingkan diri. Betul tak? Anak-anak kita takkan pentingkan diri. Ingat, pendahuluan tak perlu, hanya buat pembuka sahaja yang menuju ke arah tema dan fokus. Penutup pun tak perlu. Contoh penutup penggulung lah saya panggil. Penggulungan yang perlu ialah contohnya. Begitulah kawan-kawan perbincangan daripada kita. Semoga perbincangan ini akan memberikan manfaat kepada setiap orang. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Itu saja. Okay, tak perlulah kesimpulannya. Jelaslah bahawa terdapat banyak langkah. Tak perlu. Okay, tak perlu kesimpulan. Okay, untuk lebih tepat, untuk lebih maklumat lagi, awak boleh tanya cikgu masing-masing. Okay, saya hanya membantu memberikan sedikit maklumat yang saya tahu. Okay. Okay, ada apa? Baik, kami mewakili MC Plus ingin mengucapkan all the best, maju jaya, doa kami sentiasa bersama dengan anda. Amin. Ingat, bawalah semangat Miss Z Kirana dan MC Plus, betul. Yeah. Bye-bye, Assalamualaikum, sayang semua. Bye-bye guys.